Guys, raya dah nak dekat ni. Time ni lah korang nak belanja mak kau dengan isteri kau. Kau dah masak rendang raya ni. Peti ais kau sekarang mana muat guys? Ni peti ais serendah RM98 sebulan. Deposit pula serendah RM1 je. Maksudnya kau bayar RM1 kau dapat peti ais. Kau tunggu apa lagi? Tekan link WhatsApp kat bawah. Mari sini guys, aku tunjuk kat korang. Peti ais ni kenapa korang kena beli? Ada smart inverter compressor. Memang sangat-sangat jimat elektrik. Saya ada 10 tahun warranty lagi. Saiz dia pula 694 liter. Kau tengok, lagi tinggi pun aku. Jom kita tengok dalam dia guys. Sangat-sangat besar. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tingkat guys. Dan juga kat belah sini ada 1, 2, 3, 4 tingkat. Okey, untuk freezer dia pula, kalau kita buka ni, sama juga guys. Kau boleh tengok ada 1, 2, 3, 4 dan 5, 6 tingkat. Dan juga ada 2 untuk belah sini. Yang dekat sini dia guys, bahagian ais dia. Sebab apa? Ada tempat ais dengan air dekat sini. Yang paling best dia guys, peti ais ni boleh kontrol pakai wifi. Kau boleh guna phone korang untuk on, off, check kalau tak tutup rapat pun boleh. Siap ada hygiene fresh lagi guys. Yang mana dia akan sedut semua bau-bau peti ais ni. Hilangkan semua bau, tak kisahlah ikan ke apa. Yang paling best dia guys, ada pintu rahsia. Kalau kau malas nak buka pintu besar, pintu kecil pun boleh. Ni kau boleh ambil lah, kau nak ambil biskut ke, kau nak ambil gula-gula, air, apa-apa je lah guys. Kau boleh letak lah beberapa benda yang senang nak ambil. Tak payah pening-pening guys. And paling best, ada tempat ais dan air guys. Kalau korang tengok di sini, tekan bahagian ais hancur. Semua ais yang telah dikisar dekat sini guys, macam ABC. Kalau korang nak ais yang dah siap besar, nampak tak guys? Ais besar pun ada. Dan obviously air biasa. Boleh minum sampai esok. Maksudnya kau bayar RM1 kau dapat peti ais. Kau tunggu apa lagi? Tekan link WhatsApp kat bawah. Okay, dah set. Ready? Okay, boleh. Good morning, Assalamualaikum. What is up guys? Selamat kembali kepada Ucast. Podcast nombor 1 Malaysia. Lagi 6.789 tahun. Sekarang ni masih nombor 703. Oh, dah ada nombor 1 punya hashtag Alhamdulillah. Harapan satu hari macam tu lah. Okay guys, kita ada guest special kat sini. Sangat-sangat special. Untuk pengetahuan doktor lah sebenarnya saya follow doktor lama lah. Saya follow doktor dari, kalau saya, sebab saya baru check tadi, saya nak tahu bila aku follow lah doktor. Betul ke ni? Ke ayat Tak. sekadar nak... Tak, saya boleh tunjuk bukti kat sini. Untuk Okay. ni doktor punya kawan-kawan untuk tengok kan. Kalau kita tekan following dekat TikTok, saya buka following saya, Okay. dia akan ikut paling latest tau. Atas sekali yang kita paling baru follow kan. Saya scroll, saya tak jumpa doktor. Bila aku start follow? Lepas tu saya tengok, saya jumpa doktor ni saya follow lepas saya follow Nazri Hamdan. Dan sebelum saya follow Muaz. Muaz Tapi last year lah, sebab kita orang baru start last year. Last year, lebih kurang ni dalam bulan 7 atau 8. Okay, lama lah bagi saya. Tak tahu lah doktor ni kan. So maksudnya doktor telah berlega-lega dalam fikiran saya sekian lama. Dan kita berjaya invite. Ni kita punya team semua lah yang buat, bukan saya yang buat lah. Okay doktor, so first kali saya nak tanya doktor lah. Guys, kita ada satu doktor yang mana dia bukan doktor, at the same time dia businessman juga. Betul doktor businessman? Full time businessman lah. Full time businessman. Boleh tak turunkan sikit mic? Oh, dia tak nak muka Longgarkan sikit, turun sikit. Terus sikit mic. Okay dah. Sebab tadi tak nampak mulut doktor. Okay. Apa tadi saya cakap? Sebab saya pernah invite satu ustaz juga sebelum ni. Nama dia Ustaz Ashraf Amirul Ustaz Amirul Ashraf Amirul. Ustaz Dr. Ashraf Amirul. Okay. Ashraf Amirul ke? Tak ingat lah, Amirul Ashraf ke Ashraf Amirul macam tu. Okay. Dia doktor juga, tapi dia ustaz at the same time, yang mengajar kat masjid-masjid. Tapi dia doktor kat HKL. So, tu first time saya jumpa doktor yang dua dalam satu. Oh, medical doctor tapi mengajar kat masjid. Medical doctor belajar kat Mesir kan. Saya invite dia podcast. Dia cerita pasal, dia ustaz pasal akhir zaman lah bidang dia. So, doktor ni salah seorang lagi doktor yang bukan doktor juga full time. Ataupun tak tahulah, saya tak tahu doktor masih cerita ke tak. So, kalau saya tanya kan, Okay. siapakah Doktor Hanzalah sebenarnya? So
Saya orang biasa je. Belajar dekat Mesir, so balik kerja doktor. Tapi memang niat saya pergi belajar tu semata-mata nak pergi belajar overseas. Okay. So itu adalah saya punya cerita yang mana lepas habis belajar tu memang tengok kawan-kawan dapat overseas kan. So memang nak pergi overseas lah. Niat dia macam tu lah. Tiba-tiba pendek cerita dapat pergi Indonesia. Okay. So saya rasa Indonesia ni macam Tak style. tak berapa nak overseas lah. Bukan tak overseas, tak berapa nak overseas lah. Sebab makan yang penyek kan. Okay. Minum es lemon tea kan. So saya pun Alhamdulillah dapat peluang pergi Mesir. So just nak pergi tu bukan sebab nak jadi doktor, sebab nak belajar kat overseas. Tu je. Okay. Sebab memang niat nak pergi belajar overseas. So bila belajar tu memang saya niat balik satu hari nanti aku balik ni memang tak nak kerja office hour. Okay. Tak nak kerja office hour. So mungkin ada career doktor yang tak kerja office hour, saya tak tahu masa tu. Tapi niat saya tu adalah selepas habis belajar aku balik Malaysia, aku nak kerja yang fleksibel. Itu je saya punya niat peringkat permulaan lah. So basically bila balik tu dah berniaga, melingkup, dah sekali kerja doktor sementara, dan akhirnya saya mencari baliklah saya punya minat asal tu adalah nak cari kerjaya yang bebas dari sudut masa lah. Okay. So So yang Indonesia tadi tu apa? Doktor juga? farmasis. Oh. Farmasis. Kalau pergi Mesir dapat doktor. Pergi Mesir betul. Pergi Mesir Doktor dia ada spesifik bidang ke macam doktor tak general? general lah. Oh, so maksudnya cita-cita doktor apa sebenarnya? Cita-cita saya masa sekolah rendah tu nak jadi, kita sekolah agama kan. So masa tu nak jadi Islamic scientist. Okay. Sedangkan tak tahu apa benda tu scientist kan. So tapi sebenarnya semasa saya dah sekolah menengah tu, saya dah minat ke arah finance. Masa tu saya punya idola adalah Ustaz Azharuddin Abdul Rahman. Okay. Oh itu memang saya punya idola dulu lah. Memang buku dia saya baca, blog dia saya baca. Jadi saya lepas experience tu apply Islamic finance. Tapi tak ada rezeki, walaupun result saya boleh kata okey. Tapi sebab tak ada subjek prinsip akauntan, so tak dapat application saya tu reject. Tapi saya dapat farmasi pergi Mara, tapi pergi Indonesia, tapi saya tak rasa overseas. So cerita dia pergi Mesir tu bertukar bidang lah, pergi ke medik lah. Tapi just sekadar nak pergi overseas lah masa tu niat. Kita rasa macam, bukan nak rasa popular lah, tapi rasa macam best kot nak pergi negara orang. Sebab saya tak pernah fly ke luar negara. Orang biasa kan, tak pernah pergi. Jadi rasa nak pergi belajar tu rasa macam, oh best lah duduk kat negara orang. Saya punya expectation, tiba-tiba bila sampai Mesir, oh rupanya tak semua negara macam overseas. macam Mesir kan. Yalah, negara yang developing country kan, bukan developed country. Tak ada salji. So saya tak tahu benda tu. Memang tak tahu dunia luar kan. So bila sampai sana tu, oh tak seperti yang saya expect lah. Dengan yelah keadaan Mesir, awak pun tahu kot macam mana Mesir kan. Al-Azhar doktor. Yes, Al-Azhar University. Okay, sama lah Dr. Ashraf Amirul itu yang saya cerita tu. Oh, dia buat Azhar. Azhar juga. Oh. Masa saya masuk universiti, saya ambil aerospace engineering tau. Degree. Aerospace ni Saya tahu Dr. angkasa. Aero angkasa. Okay. Sebab macam lebih kurang macam doktor lah. Nak macam gempak. Macam oh ni dengar ni rare lah. Engineering. Orang pun fikir apa benda aerospace engineering kan. Ingat angkasa semua kan. Lepas tu saya belajar sampai tahun kedua macam tu. Masuk tahun ketiga saya tangguh. Saya tangguh sampai kena buang. Sebab tu lah. Sebab saya rasa macam mula-mula buat sebab nak gempak, bila dah masuk macam menyesal. Sebab tak tahu benda belajar pun tak minat semua kan. So Tapi apply tu sebab apa? Kenapa awak boleh apply? saya nak jadi pilot mula. Oh. Sebab tu mula saya ambil aeronautical. Saya apply aeronautical. Aeronautical ni dekat UTHM ada satu course yang baru jugalah, tak sampai rasanya 10 tahun lagi. Course pilot at the same time belajar ambil engineering. Tak tahu doktor pernah dengar ke tak kat Tunung Sin-on dekat Johor. Benar. So bila saya score lah matric masa tu, saya ambil sains komputer. Tapi saya lepas habis matric masuk universiti, saya try apply UPU kan. Okay. Lepas tu dapat. Dapat. Pergi-pergi Aeronautical dia hybrid sekali dengan pilot. Oh. Disebabkan dia universiti Digabung sekali. di universiti digabung dengan pilot. And the best part is sebabkan UTHM, so bila kita nak dapat loan untuk pilot tu senang. Sebab pilot kan lesen dia mahal kan. So mungkin ada yang tengok sekarang, mungkin yang tengah belajar benda tu. So saya fikir nak lah. Sebab saya nak pilot daripada dulu, daripada zaman kecil-kecil lagi lah. Sebab Pilot ni kenapa?
Sebab masuk lah. Dengan cerita macam masuk. Lepas tu macam bawa tak payah gerak-gerak kan. Macam senang kan. Lepas tu Jauh awak lari bidang ni daripada pilot jadi jadi podcaster kan. Betul lah. Dia yang tadi makar Allah. Wallahu khairul makirin kan. Perancangan Allah yang terbaik. Lepas tu bila saya pergi tu, saya tak lepas apa dah. Cuma dah teka saya tak lepas apa. Saya rasa cerita itu. tak lepas apa tak tahu. Saya tak lepas interview. Sebab dia tak ambil ramai orang, dia tapis. Oh bukan apply tu terus dapat tak? Dapat panggil untuk interview. Oh. Sebab dia ada macam-macam penapisan lah. Yang kelakar tu bukan tak lepas interview apa. Tak lepas sebab butuh warna. Dia test warna time tu. Sebab nak jadi pilot. Tapi betul lah pilot memang warna kan. Betul. Tapi like Dia merah saya hijau ikut lah. macam tak ada tu. Aku betul warna pun nak try agak macam tu lah. So tak ada rezeki. So perlu berpijak atas bumi yang nyata lah. Oh memang. Yelah sebab button nak atas flight tu kan Macam-macam benda kan. macam warna kan. Tapi saya terogak. Hari tu saya invite satu YouTuber ni, Captain Rais, bekas pilot lah. Borak dengan dia pasal butuh warna ni. Memang sangat-sangat penting lah berdasarkan pengalaman dia bawa kapal terbang. Lepas tu sebab saya tengok test yang orang bawa kereta tu pun, kan kita ambil ujian memandu lesen, kan kita kena tengok dot. Nombor-nombor tu. Nombor saya tak nampak tu sebenarnya. Habis awak test macam mana boleh lepas? Lepas tu saya tanya driving school lah macam mana kan tak lepas. Dia cakap boleh je kita pergi klinik kerajaan dapatkan surat. Oh. Boleh. Tapi dia kena ada syarat maknanya kita bukannya buta yang teruk. Dia ada buta ada level dia rupanya doktor. Ada level, dia 3 jenis kot. Jenis buta tu. So dia buat Specifically warna hijau merah. dia ada hijau merah lah, dia ada biru ni lah, betul, ada hitam putih lah, lebih kurang macam tu lah. Ya. Lepas tu sebab apa, kalau kita tengok traffic light tu, saya nampak je. Nampak je hijau, Warna merah. boleh differentiate Tapi lah. bila dia terlalu dekat macam dot-dot tu, tengok nombor kan, tengok bentuk kan, saya tak nampak. Benda tu kan. Saya tak nampak. So agak kecewa juga. Tak boleh jadi Tapi pilot. sepatutnya masa saya membesar tu, saya dah boleh agak patutnya. Sebab kadang-kadang mak saya suruh ambil barang, saya tersalah ambil. Salah warna kan. So saya dah perasan lah. Sejak asal mak tengok lain, aku tengok Habis lain kalau bini suruh pergi beli barang ke ataupun suruh differentiate warna memang boleh berubah benda tu. dia sampai saya jadi was-was. Was-was tu memang sampai sekarang tak hilang. So dia macam tak ada yakin lah. Tapi itu antara cerita yang interest. Tapi saya rasa awak tak menyesal tak jadi pilot. Dengan apa yang awak buat, saya tengok awak sangat enjoy. Betul lah. Sebab yelah sebab tak tahu pun kita kalau saya jadi pilot saya enjoy ke tak kan. Yang ni pun tak tahu sampai bila saya buat. Mungkin saya buat kejap, saya buat benda lain pula. Kita kena tengok macam mana kan. Tapi saya nak jemput doktor ni sebab saya nak tanya lah. Sebab macam mana doktor boleh shift daripada doktor kepada tak doktor. And senang cerita macam ni lah doktor. Siapa yang tanamkan dalam kepala doktor yang mana doktor tak nak kerja terikat ni semua ni? Siapa yang tanam kata okey, dia sebenarnya ada satu momen. Saya ingat momen ni masa saya sekolah rendah tau. Masa tu kita orang tengah main bola weekend, tengah main bola dekat Sungai Petani lah, saya punya kampung dekat Padang. So tengah main tu kita orang punya team tengah leading. Okay. Tengah leading dan kita orang campur, ada yang tua, ada yang muda campur lah. Orang ramai tu kan. So ada saya punya team tu ada seorang doktor pakar. Tim bola. Tim bola tu lah. Okay. Bukanlah tim yang power pun. Memang main ujung minggu gitu je lah kan. So doktor pakar ni tengah-tengah leading ni, tengah-tengah best apa semua ni, apa semua. Tiba-tiba dia dapat satu panggilan. Saya dengar lah dia cakap kat telefon tu, apa benda dah. Dia, yelah bila doktor dapat hospital punya panggilan ni, dia terus muka jadi serius lah. Lepas tu dia tak telefon. Lepas tu saya nampak muka dia dan suara dia, saya ingat dia sebut apa, tapi dia mengeluh tau. Dia macam, aduh. Macam tu lah. Lepas tu dia bagi tahu kita orang, dia terpaksa pergi ke hospital, ada emergency. So moment tu lekat dekat dalam saya punya kepala. Saya kata macam, bukan ramai orang nak jadi doktor pakar sebab kaya sebab best Tapi moment tu saya dah mula satu apa satu perasaan yang saya rasa, rupanya not necessarily duit tu membuatkan kita happy. So moment tu dah membekas dalam saya punya kepala lah masa tu kan. Tapi along the way, bila saya belajar sekolah, kita suka baca buku tentang investment sebagainya. Masa tu saya dah faham yang kerja makan gaji ni dia limited. Tu sebenarnya konsep dia. Jadi memang saya niat satu hari lepas belajar nak bisnes lah, tapi tak tahu bisnes apa. Nak kerja yang fleksibel. Tapi dah terjebak masuk bidang doktor. Saya pun dah bekerja plus minus hampir 4 tahun dekat klinik mata. Saya rasa enjoy je kerja doktor.
Dan saya bukan berhenti disebabkan doktor kata stres, terlalu banyak on call. Tak, saya enjoy. Saya enjoy sebab kita rasa satu perasaan yang best, boleh jumpa dengan klien sakit, patient yang sakit, klien pula kan. Patient yang sakit dan kita treat dia, tengok perubahan hidup dia. Kita rasa happy tau benda tu. Orang datang cerita problem. Saya enjoy that session. Dan saya punya kerja pun, saya rasa tak stres lah. Sebab saya direzekikan masuk di bahagian oftalmologi, bahagian mata. So bahagian mata ni, saya tak tahu. Tapi mostly doktor berebut-rebut lah nak masuk ke oftalmologi ni. Memang waiting list lah nak masuk lah. Jadi rezeki saya dapat masuk ke situ. So saya enjoy kerja tu lah. Saya enjoy, cuma semasa saya bekerja tu, saya nampak yang untuk saya capai saya punya impian, target tu, maksudnya saya nak kerja yang fleksibel, kerja yang tak perlu punch in punch out. Specifically saya masa tu punch in punch out lah benda tu. So saya mencari balik bidang apa bisnes yang saya nak buat. So cut short story tu, saya patah balik ke bidang finance yang saya minat dulu. So saya enjoy belajar tentang duit, investment. Dan sewaktu saya belajar pun saya dah saya boleh sebut saya belajar dekat Mesir tu, saya banyak belajar tentang duit, tentang investment, sama banyak macam saya belajar medik. Maksudnya saya baca buku medik, lepas tu bila penat saya akan baca buku tentang investment, tentang property investment lah, tentang duit lah, tentang mindset, benda-benda bisnes lah, sebab saya minat kat arah situ. So bila dah bekerja lama ni, saya rasa saya mencari balik lah benda tu. Saya mencari balik benda yang saya minat dan saya jam lah kepada. So kira maksudnya doktor baca buku tu bukan buku universiti lah. Doktor baca like buku sendiri ke apa? Bukan buku mesti lah. Okay. Doktor kerja tadi, doktor cakap 4 tahun? Hampir 4 tahun. Hampir 4 tahun. Hampir 4 tahun So kalau habis med school ni selalu umur apa? Umur apa 26. Habis SPM, terus fly. Sebab dia tak ada, dekat Mesir kan masa tu, zaman tu tak ada foundation. Okay. So terus fly masuk DQ kejap. Tapi tak habis. So terus fly pergi sana. 6 tahun setengah ataupun 7 tahun lebih kurang. Okay. Degree kat sana. So umur apa tu? 17? Plus minus lah, lebih kurang lah. Lebih kurang. Okay. Lebih kurang. Tapi cerita dia, selepas saya balik Mesir tu, saya buat bisnes macam-macam. Maksudnya Sebelum kerja tu, cerita dia, masa tu kita orang terpaksa tunggu setahun lebih tau untuk dapat placement kerja doktor ni. Jadi balik tu memang saya bagi tahu mak tak nak kerja doktor dah, nak bisnes lah, nak berniaga. Oh ya berani Berniaga. So starting saya start berniaga, tanya-tanya orang nak berniaga apa. Kau tahu tak, dekat pasar malam tu, air balang tu, kau ingat modal dia berapa duit je? Orang jual RM2, berapa ratus % dia punya untung. Kaya orang berniaga air kat balang tu. Jadi saya pun cari partner berniaga air dekat pasar malam. Berniaga air dekat pasar malam, dekat start pada Sungai Petani, lepas tu pergi Bertam. Banyak lah tempat. Tapi baru saya faham, rupanya berniaga pasar malam ni tak mudah. Sebab dia adalah kerja yang setiap hari masa kita adalah petang sampai malam tau. So itu adalah masa yang sangat kualiti pada kita setiap malam kan. Jadi saya sangat respect dan saya sangat appreciate orang yang berniaga tepi jalan. Saya sangat appreciate selepas session tu. Sebab kadang-kadang maksudnya, kalau saya ada option untuk pergi beli dekat jalanan dengan beli dekat mall ke apa kan, saya akan cuba untuk support diorang. Sebab benda tu dah dekat kat hati saya. Sebab saya pernah duduk di tempat tu. Saya sangat appreciate berniaga kat pasar malam. Lepas tu pendek cerita, macam-macam lah bisnes saya buat. Melingkup-lingkup. Masa tu anak saya dah masuk 3 orang. Wish. Yang ni doktor cakap tadi selepas Setahun lebih tu lah. Oh dah kahwin lah. Saya kahwin waktu belajar. Okay. Sebab dapat sekolah kan, so duit banyak. Dapat sekolah duit banyak. Sekolah apa tadi tu? Marah. Okay. Tapi Marah tak bagi kahwin sebenarnya. Oh ya yeah. Okay. Tapi dah kahwin kat sana lah. Tapi saya rasa biasalah, orang student kat Mesir kahwin awal ni biasa. Dapat anak pertama masa kat sana kan. Okay, so maksudnya doktor berkahwin pun dengan student juga lah. Isteri saya masa tu dah habis. Dia buat dentist, so dah habis awal sikit. So dia dah habis. Cuma dia tunggu saya habis lah dalam setahun lebih macam tu lah. Saya sebenarnya nak sentuh buat perkahwinan ni ujung tapi doktor dah sentuh dulu lah. Saya nak tanya lah doktor. Maksud tajuk kahwin lah. Ini macam tak. Tinggi sangat ke apa? Okay. Macam mana, apa nasihat doktor untuk orang-orang muda yang nak kahwin tapi takut?
Okay saya cerita Masa saya nak kahwin tu, saya umur 20 tahun. 20 20 tahun. Dan masa tu saya rasa, yalah orang kata, muda lagi enjoy lah dulu tak payah kahwin kan. Tapi saya rasa macam, kalau kita tak kahwin, kita belum masuk fasa kita serius dengan kehidupan. Yalah kita nak enjoy kan. Jadi saya beritahu mak dengan ayah saya nak kahwin. So of course, dekat permulaan of course lah diorang tak approve kan. Tapi saya tunjukkan effort. Saya masa tu dah start buat duit kat sana. Buat bisnes sambil-sambil lah. Jadi saya dah start kumpul duit. Jadi saya hantar balik proposal. Macam tu lah sebab dengan ayah saya, dia suka tulis email. Jadi saya hantar surat, saya tunjuk saya punya plan apa semua. Pendek cerita, 21 saya kahwin. Dalam keadaan ada duit cukup-cukup, ada sekolah. Tapi saya faham satu benda. Biasanya orang takut nak kahwin ni, dia ada beberapa faktor. Satu sebab duit. Yang kedua adalah sebab dia takut dengan komitmen tu. Okay. Dia takut macam nak sara anak orang. Lepas tu dia takut macam lepas kahwin ni tak bebas, terikat dengan seorang perempuan je. Tapi sebenarnya kalau kita tengok bagaimana dulu Rasulullah, dia sangat encourage sahabat-sahabat dia kahwin. Maksudnya mempercepatkan kahwin. Even kalau kita parent, anak kita nak kahwin, mempermudahkan dia kahwin. Sebab apa tau? Sebab bila kita kahwin ni, pertama, rezeki kita akan lebih mudah. Sebab apa? Sebab fasa kehidupan individu, single dengan perkahwinan, perbezaan yang paling besar adalah apa? Adalah setiap benda yang kita buat dalam perkahwinan tu adalah ibadah. Kita kerja automatik jadi ibadah. Sebab apa? Sebab kita bekerja untuk sara family, untuk bagi makan anak. Jadi kita kena letakkan satu niat. Kalau kita rasa takut nak kahwin, sebenarnya ada sebab ataupun ada benda yang menghalang kita punya keyakinan. Itu yang saya rasa kena ubah. Of course lah kita tak boleh nak kahwin tanpa plan. Tak ada duit, tak ada kerja, tiba-tiba nak kahwin, of course. Tapi kita kena letak satu keyakinan yang sebenarnya perkahwinan ni melengkapkan kita punya agama. Ada macam klise sikit jawapan ni kan. Tapi memang itulah sebenarnya realiti saya rasa lah. So kalau awak tanya apa nasihat saya, nak kena betulkan niat perkahwinan tu daripada awal. So that bila niat tu dah betul, tawakal jalan je terus. Rezeki tu Allah akan bagi. Dekat permulaan. Bila doktor macam awak pun kahwin awal kan? Betul. Awak kahwin umur berapa? 20. Boleh tanya soalan spesifik tu Boleh tak? Saya teringat 2 tahun lepas. Tapi 20, 21, 2 umur 23. Lebih kurang lah 23 lah. Adakah waktu tu dah stable? Dah tak doktor? Dah Doktor. Bila doktor cakap pasal bila lelaki tu tak kahwin lagi, dia tak serius kan doktor cakap dia kan. Dia macam kehidupan dia belum betul-betul serius kan doktor cakap ni. Itu satu side lah, betul lah. Maksudnya tak serius tu boleh jadi orang ada nak jaga mak ke apa, itu cerita lain lah. Tapi kalau sekadar dia nak, maksudnya apa maksudnya tak nak kahwin sebab nak enjoy, sebenarnya lepas kahwin bukan tak boleh enjoy. Betul tak? Betul. Jadi kita tak terikat dengan perkahwinan tu mengikat kita punya kebebasan tak. Kenapa saya sebut benda tu? Sebab lepas saya kahwin tu, dia punya fire tu lain. Tak tahu macam nak explain. Dia punya purpose, fire dan motivation tu dia jadi lain. And saya ada banyak kawan yang lepas kahwin, dia orang punya quality of life, kehidupan meningkat. Dari segi financialnya, dari segi agama. And ada beberapa kawan saya juga yang saya nampak ambil agama lebih serius lepas perkahwinan. Lepas kahwin. Bukannya dari segi financial je, tapi dari segi agama tu sendiri. Sebab sebelum ni macam okey lah, nak tak nak. Tapi sebab sekarang ni kita bertanggungjawab ke atas lagi seorang manusia kan. Responsibility. So kalau kita tak didik dia betul-betul ke apa semua tu on us kan, on kita. So saya nampak banyak juga kawan-kawan saya perubahan dari segi benda tu. And untuk diri saya juga, masa saya kahwin tu pun ada duit tu. Saya buat make money. Banyak kali saya cerita dekat saya punya follower untuk bagi diorang tak takut dengan perkahwinan. Masa saya nak kahwin, saya masa tu dah start make money dalam 5,000 sebulan lah. Tapi not bad pada umur tu. Yelah, tapi masa tu saya buat kerja yang tak konsisten. Maksudnya walaupun average yang 5,000 sebulan, tapi kita still tahu yang bulan depan tak ada jaminan pun ada 5,000 tu. Bukan kerja makan gaji. Bukan makan gaji. Tapi kita dah buat 2-3 bulan 5,000 sebulan. And saya punya duit saya dapat 100% saya terus masukkan dalam bank simpanan untuk bayar hantaran je. So bila saya kahwin tu, dalam bank account saya habis kenduri semua kan.
Dan bank account saya ada 100 lebih. Memang. Lepas akad nikah tu. Tapi saya tak bagi, saya dah bayar deposit rumah semualah. Iyalah. Barang-barang rumah tinggal 100 lebih. Tapi memang kira tawakal je lah. Memang tawakal. Tapi sebab saya tahu skill make money tu. Tapi yelah. cuma money tu tak ada. Faham. Tapi saya tak bagi tahu lah isteri saya pisang kan kalau bagi tahu kan. Confident je lah kan. Confident. Lepas tu nak jadikan cerita, malam tu juga, malam hari pertama perkahwinan tu, saya ingat lagi saya tengah jalan masa tu balik surau ke nak pergi surau. Tiba-tiba ada notification. Saya buka phone, ada orang transfer RM800. Ush, dia cakap ni nak buat job review minyak wangi. Saya macam saya macam terus keyakinan saya kepada Allah SWT tu dia lain macam lah. Lepas tu tiba masuk 800 ni besar. tiba-tiba 800 ni besar bukan 800. So time tu bayar 800 ni untuk 2 video lah time tu lah. So saya macam okay, alhamdulillah. So kita kena pandai prepare. Tapi point dia saya nak bagi tahu is yang takut lah. Sebab kadang-kadang antara benda yang orang terlepas pandang, bila kita kahwin ni automatically kita akan ada keinginan yang kuat untuk cari duit tu. Duit memang tak tahu dia langit. Betul, tapi kita punya usaha tu kita akan insyaAllah multiply ataupun kita akan berkali-kali lebih matured lah sebenarnya saya tengok orang yang lebih kahwin ni. Matured. Tak bermaksud orang tak kahwin tak matured. Betul tak? Tapi comparison perubahan hidup kita ni berbeza selepas kita kahwin sebab kita ada responsibility. Kita akan berfikir, maksudnya kita akan take into account bagaimana kita punya family, kita punya isteri, kita punya anak kalau kita nak buat sesuatu decision kan, betul tak? Betul. So cerita bisnes tadi doktor buat pasar malam tu berniaga air tu sebelum doktor jadi doktor lah. Sebelum. Okay. So tak make money rasanya pasar malam ni? Make money tapi saya ingat senang tau nak pergi pasar malam. Dah beli barang semua tu pergi kat pasar malam. Nak cari tapak tu dah masalah. Okay. Tak mudah. Berebut apa? Sebab semua orang dah ada tapak masing-masing. So saya hanya boleh pergi kalau pasar malam tu katalah peniaga tu tak datang, saya boleh pergi meniaga kat situ. Saya ingat simple. Saya ingat ke ada slot kosong boleh macam hari pendaftar untuk slot ke? Maksudnya kan setiap hari ada pasar malam kat banyak-banyak tempat kan. Tapi tak semua pasar malam tu yang suka hati orang boleh masuk tau. Sebab mostly slot dia akan penuh. Jadi kadang-kadang saya pergi tu tempat parking saya buka kadang-kadang. Jadi ada tempat yang saya buat duit, ada tempat saya tak buat duit. Jadi last kali saya decide saya pindah ke KL, meniaga air kat KL. Masa tu dekat Sungai Petani. Masa tu dekat Sungai Petani. Lepas tu saya pergi Seberang Jaya, Sungai Petani pun beberapa tempat. Dan saya pergi KL, saya meniaga air Airport Asamboy. Tapi cerita dia ada kadang-kadang buat duit, tapi banyak keadaan tu tak buat duit lah. So air ni kita buang, kita tak boleh nak simpan, betul tak? Tak boleh nak simpan. Jadi dan saya jual air buah, saya kena kos lagi besar untuk plan buah apa semua tu. Dan air tak boleh nak simpan. Malam tu kalau tak habis, sebanyak mana boleh minum, buang lah. Okay. Tapi cerita lepas pada tu saya meniaga ikan. Masa tu saya rasa agak berjaya. Sebab masa tu dah boleh buat duit, tapi untung sikit. Tapi sale tu dah banyak lah, dah masuk 6 angka juga sebulan. 6 angka. Okay. Saya rasa 100,000 ke 200,000 saya punya sale sebulan masa tu. Tapi dengan partners lah. Tapi margin nipis sebab jual bahan mentah. Partner pula ramai, pula ada staff. Dah sewa kedai masa tu dekat Bangi. Ikan basah tu lah. Barang basah tu lah. Okay. Barang basah tu lah. Masa tu dah bagi tahu kat mak lah. Okay lah, Umi tak nak kerja doktor lah. Bisnes kan. Tapi pendek cerita, saya punya bisnes hanya bertahan dalam 5-6 bulan. Banyak faktor lah. Cerita dia, benda tu tak bertahan lama. Lepas tu melingkup. Kedai pun kena tarik. Lepas tu saya buat pula beberapa bisnes lain. Jadi masa fasa struggle tu, tiba-tiba surat doktor tu dah sampai. Surat tawaran offer kerja. Sebelum tu tak ada lagi. Tapi dah confident tak nak lah. Tapi surat tak sampai lagi. Macam tu lah. Jadi bila sampai surat tu, saya tengok, banyak kerja doktor ni. Gaji dia dekat-dekat 5,000 tau starting. As fresh graduate. Kerajaan ke apa? Kerajaan lah. Okay. Sebab memang kena houseman dulu lah kerajaan. 4,000 lebih campur allowance dekat-dekat 5,000. Kata banyak So saya kata tengah duk struggle tak ada duit. Okey lah sementara kerja doktor dulu. Jadi setting tu adalah sementara. Memang itu niat asal. Kerja doktor adalah sementara. So tapi alhamdulillah sebenarnya saya masuk kerja doktor ni, saya rasa banyak benda lah saya belajar. Dan itu sebenarnya saya tak regret lah menjadi seorang doktor. Saya tak regret. Sebelum kita masuk fasa doktor, tadi doktor cakap macam pasar malam tu banyak benda yang doktor belajar, antaranya susah untuk kita jual air juga sebenarnya kan kat pasar malam. Betul. Tapi kalau untuk meniaga ikan ni, apa doktor belajar sebenarnya? Doktor rasa dia the main thing yang doktor rasa yang doktor belajar. Dia ikan ni bahan mentah yang orang pakai hari-hari tau. Jadi memang benda tu adalah keperluan. Jadi
dia benda yang mudah dijual. Maksudnya kalau ikan kau fresh, tak kisahlah brand Giant ke Tesco ke, kau bawa ikan fresh, memang aku beli lah. Harga kena memang kau beli kan. Tapi saya faham satu benda. Cuma benda yang saya belajar masa tu adalah saya ada beberapa orang partner, saya berniaga. Dan fasa saya berniaga ikan ni adalah fasa yang saya kerja paling teruk dalam hidup saya. Lagi teruk daripada saya buat training houseman. Mungkin awak tahu houseman macam mana training kan. Lagi teruk daripada saya buat houseman. Dengan tak cukup tidur. Sebab berniaga ikan ni kita ambil stok malam tau. Start pukul 12 baru pasar warung buka. Sampai pukul 3 pagi, 4 pagi. Lepas tu start supply apa semua. Lepas tu tidur tak menentu. Dan kita bekerja dengan orang-orang yang berniaga ikan ni bukan tak sama dengan kita duduk kat universiti. Kita punya kawan-kawan yang ialah dunia pendidikan kan. Dia tak sama tau. Jadi saya masuk dunia yang maksudnya orang cakap lebih kurang. Kalau kita lambat orang maki. Faham tak? Dan masa tu saya jumpa saya punya kawan yang bisnes lah. Saya minta advice dia masa tu. Lepas tu dia gelak kat saya. Dia kata nak buat bisnes kan, nak berniaga kan. Aku nak rasa dunia reality business. Tak cukup tidur, duit cukup tak cukup, tak tentu makan. Jadi masa tu saya kata, ish. Lepas tu nak masuk kedai, nak apply lesen kan susah. So masa tu kawan saya bincang dengan kawan macam mana ni. Dia kata tak apa, kita berniaga dulu. Dalam proses tu kita apply license. Kita orang belajar universiti, kita rasa mana boleh, kena ikut SOP lah. Belajar medik pula kan. Memang kena ikut SOP, kalau tidak passion mati kan. Kita kata kena apply dulu semua, kena dapat bomba apa semua baru boleh berniaga. Kalau tidak macam mana. Lepas tu dia cakap saya, kata Pak Lah. Masa tu saya berniaga, kawan panggil Pak Lah ikan. Dia kata Pak Lah, hang pernah berniaga tak Pak Lah? Kata tak pernah. Pak Lah macam ni Pak Lah, kalau hang nak tunggu dapat lesen 6 bulan ni kita tak makan apa Pak Lah. So kita berniaga dulu. Selepas maksudnya dalam proses kita berniaga tu, kita apply lah license. Bukannya apa kita tak nak apply, tapi kita nak hidup. Jadi banyak benda masa tu merubah saya punya cara fikir. Oh, rupanya business ni dia tak straightforward. Dan lesson yang paling besar saya belajar adalah business ni dia dunia yang no mercy lah. Tak ada orang peduli kat kau. Kau hidup ke, kau tak hidup ke, kau ada duit nak makan ke, tak ada orang peduli kat kau. Kau melingkup ke, tak ada orang peduli kat kau. Kau berhutang ke, tak ada orang peduli kat kau. Itu dunia business reality. Dan benda tu buatkan apa? Buatkan masa saya buat training housemanship tu, saya tak rasa sangat struggle saya tu tak sama seperti mana saya struggle waktu meniaga ikan tu. Jadi training saya meniaga ikan tu saya rasa membuatkan kita lebih appreciate setiap benda yang berlaku. Sebab susah benda tu kan, hidup tu. Nak cari duit dengan. Dan saya tidur dalam kereta, duduk kat KL tidur dalam kereta kena tarik, macam-macam lah cerita kan. Tapi saya rasa proses nak mencari duit satu, macam mana reality business. Jadi bila saya decide nak buat business tu, saya faham apa? Tak ada jaminan dan tak ada siapa peduli pun kat kau. Macam tu. So basically fasa berniaga ikan ni macam dia tarbiah mental lah. Tarbiah mental. Walaupun pada gitu-gitu aku masa macam aku apa yang aku buat ni? Kita balik Mesir, belajar medik. Ya. So orang kata nak jadi doktor. Even sebab orang, bila banyak orang nak jadi doktor kan. Tiba-tiba apa yang aku buat ni? Kadang-kadang saya fikir lah masa berniaga ikan tu kan. Tapi sebab saya ada kawan yang buat bisnes, dia kata aku nak hang rasa ni reality dunia berniaga. Orang tahu kan. Jadi dia lah yang bagi saya advice. Dia kata it's okay, no problem. Maksudnya kau hadap je dulu, langgar je dulu. Dan daripada situ nanti banyak benda yang apa ni ilmu ataupun pengalaman. Macam biasa orang sebut kalau nak berniaga ni berkuli dulu kan, berkuli dulu beberapa tahun, lepas tu baru buat bisnes. Jadi fasa berkuli, kiranya masa tu saya faham kita nak dapat ilmu ni tak ada benda yang free lah. Benda tu lah. Faham. Membuatkan kita lebih, maksudnya bila kita nak something tu kita kena sacrifice something lah. Dia tak mudah benda tu lah. Tapi tadi doktor cakap bila doktor dapat surat tu setahun setengah. Memang kau nak jadi doktor, balik belajar memang lama tunggu nak dapat jadi doktor. Masa saya habis belajar dulu. Sekarang saya rasa tak lama lah. Jadi ada beberapa ketika lama. Sebab placement, sebab masa tu lambakan graduan yang terlalu ramai. Okey. Saya rasa sekarang tak lama macam dulu kot kan. Tak lama sangat kan. Sebulan laju. Oh laju kan. Kita orang dulu menganggur setahun lebih masa tu. Setahun setengah lama. Lepas tu apa yang membuatkan doktor berani untuk drop career doktor? Okey, sebenarnya saya dah buat banyak kebodohan. Masa saya belajar saya dah buat bisnes, saya dah ada hutang banyak. Kita buat slip gaji apa semua kan. Buat investment apa semua dah ada hutang. Kejap, buat slip gaji maksudnya? Servis slip gaji ke? Buat slip gaji lah untuk buat loan lah, buat investment macam-macam lah saya buat.
Oh. Kan? Saya tak go into details tapi basically saya masuk kerja doktor, dah ada slip gaji doktor, lagi senang nak buat loan. Masa tu ke farmer saya, investment ni buatkan saya kaya raya. Financial freedom lah. Financial freedom lah. Property lah macam-macam lah kan. Tapi saya ingat satu moment, ada kawan saya balik tu jumpa dengan seorang businessman ni, which is kawan saya juga. Dia kata apa? Dia tanya saya, kenapa kau buat investment? Sebab masa saya dekat Mesir, saya belajar property investment lah, saham sikit sebanyak macam-macam lah investment kan. Dia tanya saya, kenapa kau buat investment? Masa tu saya sebut sebab aku nak jadi kaya lah. Sebab nak ada duit banyak lah. Lepas tu dia bagi saya satu ayat yang masa tu saya tak faham. Selepas beberapa klika baru saya faham. Dia kata macam ni. Dia kata, sebenarnya dia kata, investment ni senang. Yang susah adalah nak buat duit. Kata, investment bukan buat duit. Dia kata investment buat duit, tapi business adalah real untuk buat duit. Jadi dia kata, business ni susah, investment ni senang. Bila kau dah pandai buat duit, anytime kau nak buat investment boleh. Masa tu saya tak faham dan saya tak boleh accept benda tu sebab saya rasa banyak je orang kaya dengan buat investment kan. Jadi saya sibuk nak buat investment sampai apa yang saya buat, apa ni Yusaf. Masa saya kerja doktor tu, saya buat loan sana sini. Loan saya terlalu banyak. Dan saya terbelit tau, faham tak? Terbelit. Buat sini, pusing sini duit, ambil sini, pusing, lagi terbelit. Loan saya sangat banyak. So sampai peringkat kebodohan yang saya buat tu menyebabkan the moment saya nak resign tu, saya tak ada option dah. Maksudnya surat lawyer, surat saman dah sampai kat rumah, sampai kat kampung. Mak saya dah tanya, bang macam mana ni bang? Surat dah sampai ni, surat lawyer semua kan. Saya pula rumah menyewa, saya mazhab menyewa kan. Jadi memang surat sampai kat rumah mak lah. Jadi masa tu tak ada option, saya kata kalau aku tak berhenti, duit tak cukup, masa pun tak ada. Yelah kerja kat hospital, kerja makan gaji kan. Kalau aku berhenti, duit lagi tak cukup, tapi aku ada masa untuk buat duit. Macam mana tu tak tahu lah. Tapi masa tu dah start lah jumpa dengan financial business ni. So last kali saya tak ada option. Saya kata aku terpaksa berhenti sebab hutang ni mengejar aku. Hutang yang sangat besar ni mengejar. So kalau Yusuf tanya sebenarnya secara jujur, kenapa saya berani tu sebenarnya bukan berani lah. No option lah. Do or die lah cerita dia. Okay. Do or die lah. Memang terpaksa resign untuk cari duit untuk bayar hutang. Macam tu. Dah fasa dah tersepit dah. Mula-mula kita nak buat bisnes, nak fasa fleksibel. Tapi bila dah tersepit macam tu, tak ada option dah. So like loan-loan yang banyak ataupun investment tu dah kira berbaloi tak? Untuk like dari segi investment tu dapat tak pulangan yang dia dalam term investment ni kan orang sebut ada people money apa semua kan. Jadi saya guna benda tu lah. Tapi dia ada satu istilah yang disebut sebagai overgearing tau. Overgearing ni maksudnya kita buat investment tapi kita terlajak menyebabkan akhir sekali kita punya cash flow, kita punya investment tu sepatutnya kita boleh hold. Kita punya investment baru dapat untung tempoh sekian, akhirnya disebabkan masalah cash flow, last sekali melingkup habis. Apa betul dia? Tak ada. Ada lah, bukanlah tak ada profit. Ada lah property yang saya make money semua. Tapi disebabkan cash flow saya masalah, loan tak boleh bayar macam-macam, last sekali salah satu property. Property main lah kan. Tapi ada lah investment lain kan. So bila doktor tinggalkan tu, doktor berjaya bayar hutang-hutang tu dengan bisnes apa? Dengan financial business lah, consultant lah. Consultant lah. Maksudnya macam mana tu? Yang sekarang ni ke? Bisnes sekarang ke? Yes, betul. Sekarang masuk bisnes sekarang pada situ. Betul. Okay, faham. Financial business kan. Guys, raya dah nak dekat ni. Time ni lah kau nak belanja mak kau dengan isteri kau. Kau dah masak rendang raya ni. Peti ais kau sekarang mana muat guys. Ni peti ais serendah RM98 sebulan. Deposit pula serendah RM1 je. Maksudnya kau bayar RM1 kau dapat peti ais. Kau tunggu apa lagi? Tekan ni WhatsApp kat bawah. Mari sini guys, aku tunjuk kat korang. Peti ais ni kenapa korang kena beli? Ada smart inverter compressor. Memang sangat-sangat jimat elektrik. Saya ada 10 tahun warranty lagi. Saiz dia pula 694 liter. Kau tengok? Lagi tinggi pun aku. Jom kita tengok dalam dia guys. Sangat-sangat besar. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tingkat guys. Dan juga kat belah sini ada 1, 2, 3, 4 tingkat. Okay, untuk freezer dia pula, kalau kita buka ni sama juga guys. Kau boleh tengok ada 1, 2, 3, 4 dan 5, 6 tingkat. Dan juga ada 2 untuk belah sini. Yang dekat sini dia guys, bahagian ais dia. Sebab apa?
ada tempat ais dengan air dekat sini. Yang paling best ni guys, peti ais ni boleh kontrol pakai wifi. Kau boleh guna phone korang untuk on, off, check kalau tak tutup rapat pun boleh. Siap ada hygiene fresh lagi guys, yang mana dia akan sedut semua bau-bau peti ais ni, hilangkan semua bau, tak kisahlah ikan ke apa. Yang paling best ni guys, ada pintu rahsia. Kalau kau malas nak buka pintu besar, pintu kecil pun boleh. Ni kau boleh ambil lah, kau nak ambil biskut ke, kau nak ambil gula-gula, air, apa-apa je lah guys. Kau boleh letak lah beberapa benda yang senang nak ambil, tak payah pening-pening guys. And paling best, ada tempat ais dan air guys. Kalau korang tengok sini, tekan bahagian ais hancur. Semua ais yang telah dikisar dekat sini guys, macam ABC. Kalau korang nak ais yang dah siap besar, nampak tak guys? Ais besar pun ada. Dan obviously air biasa. Boleh minum sampai esok. Maksudnya kau bayar RM1, kau dapat peti ais. Kau tunggu apa lagi? Tekan link WhatsApp kat bawah. Bisa sekarang tu boleh disclose tak boleh disclose Financial lah, maksudnya consult orang lah. Consult orang. Dari sudut kewangan lah. Okay. So saya ada beberapa points yang saya ambil daripada, sebab saya suka video-video doktor. So kita ada beberapa kat sini yang maybe doktor boleh elaborate sikit lah. Okay. Satu video saya tengok doktor cakap, jangan tinggalkan perniagaan. Apa yang doktor maksudkan? Saya rasa ni kata-kata sahabat Nabi yang saya dengar daripada seorang ustaz. Dia sebut apa? Dia kata jangan kalian tinggalkan perniagaan, sebab kalau kalian tinggalkan perniagaan, orang luar akan menguasai perniagaan. Jadi lelaki-lelaki kalian akan bergantung dengan lelaki mereka, dan perempuan kalian akan bergantung dengan perempuan mereka. Okay. Maksudnya di tanah kita, kalau kita tak kuasai perniagaan, orang luar akan kontrol kita, which is reality lah. Sebab ustaz yang cerita kat saya tu dia orang Indonesia. Dia businessman yang besar kat sana. Jadi apa yang disebut, dia kata ada tempat-tempat yang mana orang Indonesia kan, yalah ada yang okey, ada yang tak okey. Tapi di kawasan-kawasan yang susah, mereka ni sampai peringkat apa, bila dia bekerja contoh di satu tempat ni, bila dia nak sambung kontrak, bos dia yang tak bertanggungjawab dia memaksa perempuan ni buat benda-benda yang tak sepatutnya. Kalau tidak, kontrak tak akan disambung. Okay. Sampai peringkat macam tu sekali. Jadi masa tu ustaz ni sebut apa? Dia kata umat Muhammad terhina disebabkan kemiskinan di tanah aku. Jadi itu yang buatkan dia nak buat bisnes, sebab dia kata nak kembalikan kekuatan tu, kuasa tu. Bila kita ada bisnes, bila kita ada duit, kita ada kuasa, dia sebut. Jadi itu tujuan. Jadi bila saya dengar tu, itulah kata-kata yang bagi saya impact, yang mana sebenarnya businessman ni bukan sekadar untuk jadi kaya, bukan sekadar untuk financial freedom, tak. Itu benda yang kecil sebenarnya. Jadi bisnes ni sebenarnya kita ada satu tanggungjawab yang lebih besar. Kenapa kalau kita tengok sahabat-sahabat Nabi, sebenarnya ramai pun yang businessman kan. Kenapa dia buat tu? Bukan secara kebetulan dia jadi kaya, tak. Memang dia plan bisnes kan. Kita tengok macam mana sahabat Abdurrahman bin Auf buka pasar lawan dengan Yahudi sebagainya. Itu semua planning. Bukan kebetulan tiba-tiba jadi kaya disebabkan duduk berzikir kat masjid, tak. Dia memang plan. Dan kenapa dia buat bisnes tu kan, pada akhirnya dia support dakwah Nabi, betul tak? Jadi bisnes ni adalah satu sumber kekuatan yang penting lah. Jadi kalau Ustaz tanya soalan tu, sebenarnya itu di sebalik ayat tu lah yang saya faham daripada sharing Ustaz. And saya tengok apa yang saya nampak dari luaran lah, macam tu, kalau tanpa belitan-belitan hutang tu, doktor tak ada orang doktor sekarang tu. Doktor mungkin selesa dengan doktor ke memang plan dah nak keluar dah time tu pun? Sebenarnya tak berani juga. Maksudnya bila dah start kerja, dah rasa selesa, nak design tu, yelah komitmen, memanglah peringkat tak berani, tapi pada akhirnya jadi terpaksa lah. Jadi sebenarnya hikmah dia Allah bagi tu, kita gagal, jatuh melingkup tu sebenarnya hikmah lah, menyebabkan kita terpaksa. Yelah bila kita lemas, last sekali terpaksa lah kita selamatkan diri pergi berenang kan. Tapi along the way tu banyak benda yang saya belajar. Macam Yusuf banyak jumpa orang bisnes, betul tak? Betul. Contoh lah, sebagai baru je yang podcast paling latest saya post dengan Boss Moon.
saya macam towards end tu saya cakap cuba bagi satu advice dekat viewers, especially yang buat business ke apa ni kan. Dia cakap letak diri dalam tempat yang paling tak selesa. Okay. So apa pendapat doktor? Dia macam ni Dia orang kata keluar daripada comfort zone kan. Tapi sebenarnya kalau awak dah comfort, kalau Yusof dah dalam keadaan comfort, sebenarnya apa yang perlu awak buat adalah tambah comfort tu. Awak pun nak keluar daripada comfort tu. Okay. Satu side betul tak? Salah satu side, okay. Kita dah selesa. Buat apa kita nak keluar daripada keselesaan tu? Tambahlah keselesaan tu kan. Tapi dia berbalik pada purpose. Adakah kita fikir tentang diri kita atau kita fikir tentang orang lain? So semata-mata kalau kita kata nak keluar daripada comfort zone, untuk apa? Kalau kita dah comfort. Tapi kalau kita berfikir tentang orang lain, yelah, pada akhirnya orang yang banyak memberi manfaat ni adalah orang terbaik, betul tak? Jadi kalau kita fikir tentang orang lain atau manfaat apa yang kita nak buat, kita keluar daripada comfort zone tu untuk upgrade kita punya diri, untuk bagi value yang lebih kepada manusia yang lebih ramai. Pada akhirnya semua tu akan berbalik kepada pahala kita yang akan kita buat bekal pergi sana. Apa saja yang kita buat kan, tu kan. Jadi kalau awak tanya saya keluar daripada comfort zone untuk tujuan apa? Purpose tu yang paling penting. Bukan semata-mata maksudnya buat bisnes lepas tu dah comfort. Tak boleh comfort. Nak kena keluar dari comfort zone. Faham tak? Faham. Jadi kita cari kan. So maksudnya maybe the purpose behind dia cakap keluar dari comfort zone tu adalah kalau dia punya big dia punya goal tu lebih besar lah, ada macam-macam nak cuba dia achieve. Tapi doktor cakap tadi kalau dah comfort, tambah je lah comfort kan. Tapi macam mana nak tambah kalau tak keluar dari comfort zone, boleh ke? Tak, kalau dah comfort, buat apa nak keluar daripada comfort zone? Bukan, kalau dah comfort, Yes. doktor cakap tambah je lah comfort lagi. Maksudnya teruskan lah. Maksudnya comfort je lah macam tu. Comfort je lah nak keluar. Tapi kalau nak tambah tahap ke-comfortan tu, dia kena keluar dari comfort zone lah. Ke tak ya? Ke ada cara? Tak payahlah keluar, duduk je lah kat situ, dah comfort Kalau dia nak tambah ke tahap comfort tu, kena keluar kalau doktor? Dia kena tengok contoh lah kot. Spesifik case scenario lah. Tapi awak banyak jumpa businessman, selepas awak dah jumpa banyak orang. Saya dah cakap doktor itu kan, pattern yang saya nampak kan. Maksudnya apa sebab saya satu benda tau. Orang yang buat benda-benda yang luar biasa ni sebenarnya dia ada sebab dia yang sangat kuat. Apa yang awak belajar bila awak jumpa banyak businessman? Ilmu yang awak dapat tu sebenarnya bagus. Saya analyse lah orang-orang yang saya jumpa. Alhamdulillah Allah bagi rezeki dari segi ni, jumpa orang-orang ni semua. Yelah, kerja awak memang jumpa orang-orang ni Jumpa orang-orang sangat seronok, belajar benda-benda baru. Salah satunya benda yang saya realise is kebanyakan orang-orang ni orang-orang yang berjaya lah, kita panggil lah, yang dari segi monetary dan juga kita ambil monetary dulu lah. First kali antara benda yang mengejut saya adalah kebanyakannya salesperson. And saya cakap doktor itu saya tak expect lah benda tu. Sebab kadang-kadang mungkin kita dah dimomokkan dekat sekolah kan, kita kena jadi angkasawan, kita kena jadi doktor contoh kan, professional. So itulah kehidupan yang kita rasa paling, kalau nak cakap bahasa pasal dia, paling gah lah, berjaya gempak kan. Tapi bila saya bercampur dengan orang ni semua, kebanyakan yang betul-betul like serious making money kau ni, kebanyakan semua salesperson. And salesperson ni tak semestinya orang buat direct selling je lah. Maksudnya kalau business pun dia menjual something. Betul. Dia bukannya just macam kita kerja-kerja yang kebanyakan kita bercita-cita kan, macam makan gaji punya kerja. And tapi kalau orang makan gaji and nak expand lagi pun, dia akan buat side business. So at the end of it, semua berbalik kepada menjual something. So itu antara benda sebab saya dalam minda saya tak suka menjual. Okay. Betul nampak benda yang saya buat ni sekarang Sama ni pun. macam saya dulu lah. Benda macam saya buat sekarang ni bukan menjual sangat pun. Mungkin kita boleh cakap menjual cerita, menjual story orang-orang hebat ni semua kan dekat social media. Tapi tak directly tak directly lah kan. So itu pertama sekali lah yang saya perasan. Yang kedua, terima kasih background cantik. Okay. Tiba-tiba je belakang ni. Chinese New Year. Chinese New Year. Chinese New Year je lah. Betul lah. Yang kedua is saya perasan kebanyakan orang yang high achiever ni dia ada satu fire yang dalam diri dia sendiri. Yang saya tak boleh nak explain. Tapi bila saya tu, setiap orang fire dia berbeza-beza. Sebab utama dia saya rasa berbeza-beza. Purpose dia tu tak sama. Tapi setiap orang tu memang dia punya antara benda yang saya paling boleh kata pattern juga yang saya nampak adalah selalu keluar dari comfort zone.
takkan letak diri dalam keadaan selesa. Dah selesa, dia akan menyusahkan diri sendiri. Tapi bukan sengaja lah. Memanglah sengaja. Maksud bukan sengaja tu, tak adalah dia pergi jual barang dia untuk susahkan diri dia. Maksudnya dia letak, ambil apa-apa tanggungjawab yang lagi besar, supaya dia akan lebih bermotivasi. Okay. Saya ada jumpa seorang businessman. Saya sembang dengan dia. Dia dah sangat comfort pada umur yang muda. Maksudnya kalau dia tak bekerja, memang duit dia tu tak habis makan 3 keturunan lah. Ya Okay. So masa tu dia nak start satu projek baru, tapi dia tak rasa ada satu drive. So masa tu dia sembang dengan partner dia. Last kali apa tau? Last kali dia decide kita decide kita akan buat satu sekolah pengajian agama yang self-sponsored menggunakan duit daripada bisnes ni. So the only purpose of the business is to sustain sekolah ni je. Yes. Okay. Sekolah tu tak ada lagi lah. Ah. Tapi niat dia nak buat satu sekolah agama, tahfiz je tu lah. Tapi yang self-sponsored daripada duit bisnes. Jadi itulah kalau saya boleh faham maksud tu adalah keluar daripada comfort zone tu sebab ada satu purpose tu. Dan saya faham bila dia dah successful, ada benda betul yang dia buat. Maksudnya apa? Niat dia kenapa dia nak buat benda tu bukan semata-mata nak keluar comfort zone untuk tambahkan lagi kekayaan. Faham tak? Dia kena ada satu purpose yang yalah pada akhirnya kita nak kembali apa ni kita punya tujuan nak masuk syurga, betul tak? Tapi purpose tu kita dekat dunia tu adalah kita kena ada satu purpose yang betul-betul clear, betul-betul besar, yang pada akhirnya memberi manfaat dan memberi kita pahala. So kita keluar daripada comfort zone tu dengan satu niat yang betul-betul clear, betul-betul jelas. Bukan semata-mata Just nak keluar saja-saja. Dia macam untuk apa kan? Dah comfort. Dah dapat. Bila saya dengar doktor cakap macam tu, saya fikir balik, banyakkan orang-orang ni yang saya jumpa pun memang purpose dia tu lah yang mendorong kan. Ada satu kawan saya, purpose dia memang ni kau punya sebab dia nak ni kau punya, okay. Kau punya kan sebab dia nak tinggalkan Malaysia. Dia nak duduk kat Mekah Madinah. So tu dia punya end goal. Masya Allah. And so tapi dia kena achieve satu level yang membolehkan dia untuk pergi sana lah. And boleh survive terus kat sana. Contoh Boleh hidup terus kat sana kan. Okay. Ada orang lain pula, dia punya biggest goal dia is to buka hospital. Buka hospital untuk bantu orang. And so tu dia punya biggest goal. Besar, ya. Kan? Dia letak diri dia dalam discomfort sebab benda tu. So setiap orang, yelah saya nampak benda tu lain. And betul juga betul. Saya rasa purpose tu lah. Macam kalau macam doktor lah kan. Doktor, gelar diri doktor dalam keadaan comfort tak sekarang ni? Tak. Sebab apa? Tak comfort tu maksudnya saya masih enjoy saya punya kerja. Ya, certain level saya dah capai apa yang saya target apa semua. Tapi bila terlibat dengan bisnes, saya enjoy melihat anak didik saya, tim saya berubah hidup dia. Dan manfaat yang saya bagi tu, saya rasa benda tu yang buatkan saya tak rasa macam saya bekerja. Jadi kalau awak punya soalan tu comfort, yes, saya selesa comfort. Tapi saya bukan tidak bekerja. Dan saya besarkan lagi saya punya purpose. Lah. Okay. Teruskan je lah. Kalau kata apa ni, kalau kata kita baca dalam surah apa, Alam Nashrah kan, fa iza faragta fansab. Bila kita masa dah lapang, fansab, teruskan buat next kebaikan. Sebab tu kalau kita tengok apa ni kisah Rasulullah kita baca kan, dia tak pernah comfort. Dia sentiasa sibuk untuk dengan dakwah dia tu kan. Jadi benda yang sama dalam hidup kita ni, dalam apa yang saya buat, apa yang saya buat, kita letakkan apa yang besar, pada akhirnya kita nak bawa sebanyak mana bekalan kat sana. Jadi kita always kena besarkan kita punya purpose, besarkan kita punya manfaat. Pada akhirnya benda tu yang membuatkan kita akan semakin sibuk, semakin kuat kerja, semakin besar kita jumpa, dan semakin tidak comfort lah. Tak ada istilah comfort lah. Comfort dia bila kita meninggal nanti, itulah forever comfort kan. Itulah. Apa maksud doktor boleh cerita sikit tak pasal video yang doktor cakap pasal kahwin dengan diri sendiri tu? Saya rasa video tu dah cukup untuk menjawab persoalan tu. Tapi kita tidak, kesimpulan yang saya buat adalah kita tidak boleh menentukan ataupun menjamin orang yang kita nak kahwin tu adalah orang yang memang betul dan akan bagi kebahagiaan kita forever. Sebab benda tu mutlak, jodoh ni adalah kuasa Allah. Kita tak boleh nak kata okay, aku nak kahwin dengan perempuan yang macam ni, kriteria macam ni. Tapi kita sibuk masa kita ni spend untuk cari orang macam ni saja tanpa
tanpa kita letakkan pergantungan tu pada Allah, sebab memang jodoh ni kerja Allah, bukannya kita usaha kita tu yang menyebabkan kita dapat jodoh yang kita nak. Jadi bila kawan saya pesan tu, kau akan kahwin dengan diri kau sendiri, saya tersentak, dan selepas pada tu saya memahami yang orang yang baik untuk lelaki yang baik, maksudnya adalah bila kita berusaha untuk cari pasangan yang baik ni adalah kita jangan hanya fikir usaha tu adalah usaha mencari tu, berkenalan, kontak, cuba untuk cari beberapa orang calon untuk mengenal dia dengan lebih lalau. Itu yes, tak salah. Tapi benda yang orang tak nampak adalah diri kita sendiri tu. Kita punya preparation untuk kita tambah baik diri kita tu, yang bila kita jadi orang yang baik, Allah akan bagi pasangan yang baik. Walaupun ada orang yang baik kahwin dengan orang yang tak baik, betul tak? Tapi orang yang tak baik itu adalah yang terbaik untuk dia. Macam Asia kahwin dengan Firaun kan. Untuk dia tu akhirnya apa? Yang terbaik pada akhirnya kita nak masuk syurga sebenarnya, bukan hidup kita kat dunia. Hidup kita kat dunia, last sekali kita sedar sementara tu adalah sekejap banyak aku hidup kat dunia. Bila kita dah kat sana, alam sana kan, kita kata 60 tahun 70 tahun macam hanya sementara. Jadi itulah maksudnya yang terbaik, yang terbaik yang kita nak bila kita prepare, jaga diri, kita tambah kita punya amalan, kita jaga kita punya ilmu, kita tambah, kita betulkan balik kita punya agama, betul tak? Jadi itu sebenarnya yang saya faham selepas kawan saya tu. Barulah saya punya effort tu tak semata-mata nak mencari calon. Effort tu adalah perbaiki diri kita. Yalah, benda-benda basic lah, benda-benda basic kan. Basic solat, kadang zikir, macam-macam lah, benda-benda basic lah. Okay. Bila saya awak tak pernah dengar, first time dengar lah benda tu? Ke dah pernah ada daripada video doktor tu first time lah. Okay. Tapi macam saya tengok je video doktor tu, tapi bila saya dengar doktor cakap, saya dapat fahaman yang lain. Oh, okay. Saya dapat macam point of view yang lain. Walaupun dah dengar dah daripada video tu, siapa yang saya perasan point yang hit home tadi doktor cakap, contoh macam kick home, hit home yang saya nampak, contoh macam Asia dia kahwin dengan Firaun. Itu kan dua fahaman kita okay. Lelaki yang baik untuk perempuan yang baik, okay. Kan? Tapi bila doktor cakap tadi, itulah lelaki yang baik untuk dia. Macam doktor cakap tadi, saya tak jadi perkataan saya. Macam doktor cakap Betul lah. betul, Teruskan. Lelaki yang baik itu lelaki itu adalah yang terbaik untuk dia. So orang akan fikir terbaik ni macam serve apa yang dia nak, kan? Serve apa yang kita nak, dia terbaik untuk kita, dia cukup kriteria yang kita nak sebagai seorang isteri, yang ciri-ciri dia. Tapi sebenarnya at the end of the day, apa yang terbaik untuk dia, untuk membuatkan dia berjaya masuk syurga, tu yang macam wish. Bukan terbaik kat dunia tu lah. Yes. Betul. Sebab orang akan fikir macam baik tu dia macam, kalau contoh lelaki tu ustaz, dia akan ustazah contoh. Baik untuk baik. Padahal sebenarnya like konsep baik tu sebenarnya lagi mendalam kan. Tu. Yalah, kadang-kadang kita tengok ada orang yang sangat baik, dia kahwin dengan penagih dadah. Betul tak? Kan itu kan dah macam macam tak kena kan. Sebab tu juga bila kita bercakap tentang bisnes sebagainya, kekayaan ni bukan satu penghormatan ataupun bukan satu kemuliaan, tak. Jangan kita rasa yang bila orang yang dah berjaya, kaya raya, ada bisnes sebagainya, itu adalah satu kemuliaan, tak. Sebab pada akhirnya takwa tu yang menyebabkan orang mulia. Jadi kita nak sibuk untuk buat bisnes sebagainya ni, alhamdulillah, tapi jangan kita rasa kalau kita tak berjaya benda tu, kita rasa kita nothing, tak. Sebab satu pahala yang kita dapat kalau kita baca dalam Al-Quran berkenaan dengan Qarun kan. Lalu boleh je tak masalah. Sila. Dalam Okay. Assalamualaikum. mungkin awak hafal ayat tu. Yang mana? Yang dia Qarun, keluar, Fir'aun dan Haman apa? tak, yang dia keluar pergi jumpa kaum tu. Fakharaja Fir'aun ila qaumihi Fakhraja ala qaumihi min zinati. Okay. Lepas tu macam mana sambung ayat dia? Fakhraja ala qaumihi fi zinati. Allah tak ingat. Zinati. Wa qala allazi Wa qala allazina yuriduna al-hayata ad-dunya. wa qala allazina yuriduna al-hayata ad-dunya. Maksud dia apa? Cuba kita bagi maksud. Saya terjemah Sarah. Okey, maksud dia adalah berkata orang-orang yang inginkan dunia, alangkah indahnya, alangkah baiknya sekiranya kita dapat seperti mana apa yang Firaun dapat.
Kan Firaun keluar ke kaum itu dengan zina, dengan perhiasan kan. Lepas tu Allah sambung ayat tu okey, berkefahaman daripada ayat tu. Allah sambung ayat tu, berkata orang yang diberi ilmu, yang diberi kefahaman, celakalah kamu. Kamu tu adalah orang yang cakap yang kagum lah Firaun tu okey. kaya mewah kan. Kata celakalah kamu, kebaikan ataupun pahala tu jauh lagi baik daripada tu. وقال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. Betul lah. Yes. Lepas tu lagi sambung. Sekejap. Proses. Tak apa, tu sampai ke mesej tadi tu. Jadi daripada ayat tu kita faham kadang-kadang bila kita tengok orang dia keluar daripada kereta mewah, dia ada rumah mewah, kita tengok dekat social media ya, sekarang dunia social media kita tengok kaya, bisnes besar, kita rasa macam wow, kita rasa macam ya Allah, bestnya kalau aku dapat macam apa yang dia dapat kan. Allah sebut apa? Golongan tu adalah golongan yang inginkan dunia. Berat tu. Satu lagi golongan orang yang diberi ilmu ni, dia sebut apa? Celakalah kamu, kebaikan atau pahala tu jauh lagi bagus daripada tu. Maksudnya apa? Satu pahala kalau kita buat jauh lagi bagus daripada multimillionaire, daripada billionaire, kalau benda tu tak memberi pahala. Jadi kekayaan tu bukan kemuliaan. Ini benda besar ataupun satu fundamental yang penting yang kita patut letakkan bila kita nak buat bisnes. Sebenarnya mencari satu pahala walaupun hanya satu. Contoh kita nak solat seorang, nak solat jamaah 27 pahala kan. Jauh lagi berbaloi dan lebih besar daripada segala-gala yang ada kat dunia ni. Cerita Firaun tu, cerita Qarun tu sangat besar sebenarnya kefahaman tu. Dan Allah tak guna perkataan orang yang inginkan dunia dengan orang yang inginkan akhirat, tak. Orang yang inginkan dunia dan orang yang diberi kefahaman, diberi ilmu. Dia berbeza kat situ. Ilmu ni benda yang kita kena cari kan. Itulah Allah Alaman. Macam mana boleh masuk tajuk ni tadi? Yang terbaik tadi tu cerita pasal terbaik tu ada perumpamaan yang kita ada orang ingat kekayaan yang terbaik kan. Tapi yang terbaik yang sebenarnya ilmu tu kan. Betul. Doktor ada cakap apa yang kita nak kita kena beri dulu. Maksud dia sebab dia macam ni bila kita nak memberi, saya dalam bidang keuangan, kita buat financial planning. Bila kita nak memberi, kita kena plan kita punya keuangan, betul. Tapi bila kita nak memberi ataupun bila kita nak bersedekah, pada akhirnya saya faham satu benda. Financial planning sebut apa? Kalau kita keluar duit kita berkurang. Betul tak? Tapi konsep rezeki, bila kita keluar duit, rezeki kita bertambah. Itu berbeza. Jadi kesimpulan yang saya buat adalah, bila kita nak memberi ni, dia bukan tentang financial planning, tak. Tapi dia tentang keyakinan planning. Maksudnya dia persoalan kita yakin ke tak. Jadi sebab apa? Sebab janji daripada Allah, bila kita memberi, Allah akan tambahkan. Bila kita bersedekah, Allah akan tambahkan. Itu adalah tentang kita punya keyakinan. Sebab aku nak keluar duit aku habis esok nak makan apa, macam tu kan. Tapi macam mana orang dia nak kawal supaya niat dia bukan memberi supaya dapat balik? Sebab apa yang lagi besar, pahala ke ataupun kekayaan? Itu je. Memang yalah, saya pun tak boleh nak letakkan benda tu saya pun keyakinan 100%, tak juga, betul tak? Sebab keyakinan ni kadang-kadang kita yakin, kadang was-was kan. Benda tu dia benda yang berbolak-balik setiap hari, betul tak? Berbolak-balik setiap hari kan. Tapi kata-kata siapa Ismail kamu kan, yang dia kata bersedekahlah sampai kamu jadi kaya, jangan tunggu kaya baru nak bersedekah. Betul, simple. Lagi satu kata-kata dia yang membekas kat saya adalah beramal sampai ikhlas, jangan tunggu ikhlas baru nak beramal. Besar benda tu, maksud dia mendalam. Sebab bila kita nak buat amal, kadang-kadang tak payah, takut riak, kita tak buat. Tapi dia ajar buat amal sampai lama-lama riak tu akan hilang, kita akan jadi ikhlas. Macam tu juga bila kita bersedekah sebut kan, sedekahlah sampai kamu jadi kaya. Ke macam mana Yusof punya pengalaman? Tak, saya selalu berlawanan dengan diri sendiri dari segi tu lah. Macam mana kita nak kawal kita punya niat tu supaya kita tak bagi tu sebab kita nak dapat balik. Faham tak maksud saya? Sebab kadang-kadang kan benda tu kan kita selalu dengar kan, macam
Baca waqiah sebab nak jadi kaya. Antaranya lah macam bersedekah supaya kita dapat balik, basuh waqiah kaya. Macam niat tu at the end of the day kita bagi tu sebab kita nak reda Allah SWT kan, sepatutnya kan. Betul. Tapi macam mana kita nak, saya rasa macam mana kita nak supaya pertarungan antara dalam diri kita ni tentang niat kita tu supaya dia bukan jadi masalah. Niat mana satu yang kita gunakan kan. Tapi saya rasa bila doktor cakap bersedekah sampai jadi kaya, disebabkan tu saya rasa that's the only way lah kot, istiqamah bersedekah sampai benda tu kita lali kelas, sampai lali dah, sampai dah ikhlas. macam tak ada macam bila kita bagi tu kita akan rasa kita expect something in return. Sebab bagi saya kalau kita contoh belanja orang pun kita bagi something, nak something in return, kita dah ikhlas lah. Betul. Yelah kalau tidak, bila kita expect something tiba-tiba tak ada magic happen, kita rasa macam kita rasa frust lah kan. Sebenarnya bukan macam tu lah kan. Doktor dah cakap karakter kaum Cina luar biasa dalam bisnes kan, doktor masuk kan. Apa pengalaman doktor? Kita tak boleh nak nafikan dia orang adalah bangsa yang memang dah terlibat dengan bisnes sejak dulu. Bukan saja di Malaysia, malah di dunia. Betul tak? Dan kita tengok, yelah kita tengok macam mana China sekarang ni kontrol ekonomi besar. Betul tak? Jadi disiplin, cara kerja, cara fikir dia orang ni banyak benda yang kita boleh belajar. Itu yelah ada banyak side, tapi saya nampak kalau kita setting otak kita untuk belajar daripada dia orang, banyak benda yang kita boleh belajar sebenarnya. Sebab bisnes tu dah jadi benda yang biasa untuk dia orang. Kalau kita masih bertarung nak makan gaji ke nak bisnes kan, betul tak? Tapi dia orang dah berketurunan dah. Jadi macam mana cara dia orang fikir, macam mana dia orang spend dia orang punya duit, macam-macam lah benda yang kita boleh belajar. Walaupun cara tu tidak sama seperti mana kita 100%, tapi ada banyak benda bagus yang kita boleh belajar sebenarnya. Kalau macam doktor boleh single out, yang paling doktor ingat apa dia? Satu benda yang saya nampak bagus yang diorang cara diorang berbisnes adalah apa? Diorang letakkan belajar itu dulu baru buat duit. Okey. Berkuli dulu baru lepas tu buat duit. Proses tu yang kita tak nak. Kita nak buat bisnes kaya terus. Proses tu yang memberi kematangan ilmu. Sebab tu beberapa kenalan yang saya jumpa kan, dia kaya, dia ada anak, dia tak terus anak dia masuk jadi manager kat syarikat, tak, berkuli dulu. Maksudnya start masuk buat kerja-kerja kuli dulu kat syarikat yang sama. Dia ajar daripada awal. Tu benda yang bagus saya nampak selepas dia dah, maksudnya dia naik sikit baru dia bagi jadi bos lah. Dia tidak terus jump. Habis belajar, masuk syarikat bapak terus jadi bos. Walaupun anak dia Walaupun anak dia, yes. Dia berkuli dulu at least 3 tahun ke 5 tahun. Proses tu saya nampak benda tu yang kita kena, supaya bila kita nak buat apa-apa, kita faham dia ada proses. Dia tidak maksudnya bila kita tak jadi dalam tempoh 3 tahun tu, kita fail, tak. Dia adalah proses. Dan selepas pada tu barulah decision yang kita buat tu lebih matang dan kita lebih berfikiran panjang berbanding sebelum kita lalu proses tu. Banyak lagi lah, tu antaranya lah. Dalam kehidupan doktor sebagai seorang yang buat bisnes, apa yang doktor ambil daripada orang, yang doktor amalkan sampai sekarang? Satu benda tu. Okay. Benda tu maksudnya apa? Maksudnya the moment kita stop belajar, kita akan move backwards lah. Jatuh, yes. Satu benda lah. Dan kedua adalah macam mana diorang manage diorang punya financial investment, banyak benda lah. Jadi kalau kata soalan Yusof tu, buku-buku yang saya baca tu bukan semata-mata tokoh-tokoh Islam, bukan semata tokoh-tokoh Barat, tokoh-tokoh usahawan Cina pun saya belajar, saya baca. Kita baca lah, kita nak dapat inspirasi dan nak dapat wisdom daripada diorang kan. Tapi kita nak kena sesuaikan lah dengan cara fikir asas kita, agama kita. Doktor selalu cakap kita kena niat jadi kaya, betul? Yes, betul. Apa doktor cakap kat orang kalau dia balas, kalau orang kaya ni dia masuk syurga lambat? Saya setuju. Sebab tu ada seorang ulama yang berbahas tentang benda ni. Dia kata kita kena faham kenapa lambat. Adakah lambat tu maksudnya tak bagus? Tak. Bukan maksudnya lambat tu tak bagus tu maksudnya masuk neraka, tak. Lambat tu sebab yelah bila kita nak bicara banyak sangat kita punya harta ni, proses tu lambat lah. Itu apa yang ustaz tu sebut. Jadi baru saya macam okay. Satu ilmu baru yang saya belajar bila ustaz tu sebut,
Lambat, yes, bila kita punya banyak, harta kita banyak, perbicaraan tu lambat daripada orang yang, yelah, harta dia sikit lah dia punya perbicaraan kan. Bukan maksudnya orang kaya ni tak bagus, tak. Kenapa doktor selalu tekan ke selawat banyak? Ada personal experience ke dengan selawat? Dia Sebab kadang orang ada macam personal experience yang ajib kan dengan selawat. Saya tak tahu lah doktor punya macam mana kan. Kalau doktor kenapa doktor? kalau personal experience yang orang nampak macam wow, selepas selawat ni jadi magic, tak ada lah kan. Tapi journey lah, dia journey lah. Journey tu maksudnya bila saya berjumpa dengan orang, dia advice saya tentang selawat. Kemudian dan dia bukan satu scene, bukan satu moment. Journey tu adalah banyak orang yang saya jumpa, yang pada akhirnya bila saya punya mentor yang spesifik dalam bidang financial pun tekan benda yang sama, benda tu semakin macam kenapa macam tu lah. Saya mempersoalkan sebab kita sekolah agama. Selawat ni kita tahu benda bagus, tapi untuk menjadi rutin harian yang sangat banyak ni, kita tak rasa macam benda yang kita biasa buat, faham tak? Yalah, solat jemaah gitu je lah kan. Tapi dia adalah antara zikir yang ulama sebut antara zikir yang paling afdal, betul tak? Dan banyak sangat kebaikan. Jadi bila kita nak buat bisnes, kita niat yang asbab daripada bisnes tu mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi selawat ni adalah zikir yang kalau nak kata kita ada masa yang lapang, masa kita nak berfikir ke, kita nak menunggu something, kita isi dengan selawat, sebenarnya ini lagi bagus daripada apa saja kekayaan apa semua kan. Jadi sebenarnya pada akhirnya bukan kejayaan tu pada duit, tak. Kejayaan tu adalah pada kita boleh mengisi masa kita dengan ibadah. Dan jenis saya bila saya mengamal kan, saya boleh rasa yang kita rasa lebih kuat kot. Sebab bila kita letakkan pengantungan tu semata-mata bila kita selawat, kita tahu benda ni adalah pahala, benda ni akan memberi kita kebaikan, Allah akan buka pintu-pintu yang kita tak boleh nak fikir, kan, betul tak? Jadi setiap kali kita letakkan pergantungan tu pada Allah, jadi kita akan rasa lebih ringan. Beban ke, serabut, of course dalam hidup kita ni macam-macam lah benda. Justru pun dengan Yusuf punya life mesti macam-macam benda kan, yang hari-hari berlaku kan. Tapi bila kita amalkan benda tu, kita letakkan pengantungan tu pada Allah, kita akan rasa lebih, walaupun benda tu tak settle, tapi kita akan rasa lebih kuat dan kita rasa lebih tenang, lebih relax. Jadi itulah. So doktor recommendkan untuk yang tengok ni mula macam mana kalau nak selawat? Supaya guru saya pesan, dia kata paling kurang sehari 300. Jadi mula-mula saya start macam tu lah. Lepas tu dia kata lah, lebih bagus, paling cantik sehari kalau boleh selawat 1000. Jadi macam 1000 kita rasa macam banyak gila 1000 kan. Tapi rupanya 1000 ni 15 minit, 20 minit selawat simpan kan. Allahumma salli ala Muhammad ataupun sallallahu ala Muhammad. Paling bagus selawat Ibrahimiyah lebih panjang kan. Saya pun tak rajin nak selawat panjang kan. Jadi 1000 ni sebenarnya sekejap je. Cuma saya lemah kalau tak tasbih tu tak duduk kat tangan. Memang boleh termis satu hari. Dia tak boleh nak kira kan. Satu tak boleh nak kira, tapi tak teringat. Tu je. Tapi benda tu bila duduk kat tangan, kita drive ke, kita apa sambil-sambil, benda tu duduk, kita pun selawat je lah kan. Ada orang yang memang dia mulut dia automatik sentiasa berselawat tu, Masya Allah, subhanallah. Saya pun baru je start sebab saya ada download. Ada experience jugalah. Tak ada lah. Sebab saya pun tak amalkan. Saya selawat, tapi maksudnya saya tak adalah macam 300 hari ke apa. Saya punya schedule is 10 selepas solat. 10. So bagi saya yang paling penting istiqomah. So memang azam dia patutnya kita lagi banyak, tapi saya cuba untuk kita master dulu 10 setiap kali lepas solat. So tapi hadis spesifik ni memang 10 kan yang untuk dapat. Tapi lepas solat ke? Tak, saya tak ingat lah. Tapi ada 10 tu pagi, 10 petang. So kalau lepas subuh pasar lebih kurang lah. Itu hadis besar syafaat kan. Saya ambil 10 tu sebab saya kan selalu kan 33 kali subhanallah alhamdulillah wallahu akbar kan selepas solat kan. Tapi sebab saya ni lemah, saya rasa banyak 33. So saya ambil hadis yang saya tak tahulah hadis ni dhaif ke apa, tapi saya ingat satu hadis ni 10 je. 10 subhanallah 10 alhamdulillah. Pernah dengar yang 10? Ada dengar? Tak pernah. Saya dengar 33. Ada satu yang 10. Saya share pengalaman pasal benda ni. Okey. Alhamdulillah 10 Allahu akbar 10. Jadinya bila masa tu saya nak start selawat pula, saya tengok tambah je lagi 10 selawat. So maksudnya tak adalah beban sangat. Sebab contoh kalau saya beban dengan diri saya 33,
Tak boleh istiqomah. Walaupun tak boleh Maksudnya beban tapi tapi tak boleh alasan tak konsisten kan, bagi alasan untuk kita miso pun tak guna juga kan. Tapi sebaiknya guys, saya tengok ni tambah kan 33. Lepas tu apa yang saya nak share ni is sebab saya download satu app ni. App ni sebab style lah, nama dia tak tahu tahu tak, Azkar nama app ni. Azkar pernah dengar tapi tak. Okay. So kenapa saya download app ni, saya nampak kat TikTok ada orang share Islamic home screen untuk iPhone. Oh, okay. So sebenarnya macam mana dia punya home screen? Tahu doktor nampak tak macam ada waktu solat? Oh, keluar kat atas. Dia memang style dia bertukar-tukar. So macam widget, dia jadi widget. apa widget kan? Ha. Style gila. So kita tak payah nak Google, selalu Google kan. So style gila. Lepas tu kalau kita nak set timer berapa minit lagi azan pun boleh dekat atas ni. Oh, dia countdown. Countdown kat atas, start auto solat. Style. Lepas tu bila saya download app ni, automatically dia enable notification untuk app ni. So setiap setiap dalam sehari saya perasan 2 kali dia buat dia, sebab saya pakai watch kan. Dia bagi notification untuk selawat 2 kali. Tak boleh sebelum tengok. Allahu Akbar Muhammad. So just style gila. So okay. Berapa kerap tu pertama random lah. Kerak random lah. Macam hari ni tadi dia bagi pukul 2 ke 3 tadi dia notification. So baca kafi. So style lah benda ni kan. So maybe korang boleh download lah Azkar. Mungkin korang boleh tukar macam-macam lagi kot dari segi pukul berapa. Tapi doktor nak share apa tadi cerita ni? Dia ada seseorang yang memberi saya, kita boleh sebut apa momen yang ingat kan. Kita ada momen yang kita ingat sampai bila-bila kan. Momen ni berlaku masa saya sekolah, dekat sekolah menengah. Lepas solat, tiba-tiba kawan saya ni, kau pernah dengar tak satu hadis yang zikir 33 ni akan diampunkan dosa seperti buih di lautan? Okay. So saya macam, tak pernah dengar. Lepas tu dia pun baca lah hadis tu. So memang saya ingat kawan saya ni pun masih ada kalau dia dengar kan. Momen tu saya dah tahu, ini rupanya kelebihan dia, diampunkan seperti buih di lautan. Hadis sahih kan. Banyak lah dia punya pahala. Tapi saya tak nak konsisten pun. Tak nak konsisten. Yelah nak banyak kan. Tapi itu menjadi saya punya azam tahun ini untuk konsisten zikir 33 selepas solat tu. Maksudnya 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, 33 Allah Akbar, dan tutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahu Akbar kabira, sama dengan la ilaha illallah sampai habis kan. Dia panggil dosa seperti mana buih di lautan. Tapi kita rasa berat 33 ni banyak. Dan kadang-kadang kita tak boleh nak kira sebab complicated, nak pegang tasbih semua kan. Jadi saya buat teknik yang menyebabkan saya rasa sangat ringan. Okay. Teknik dia adalah, kan biasa orang guna macam ni tapi saya tak tahu macam mana orang buat. Tapi saya adalah satu ni saya akan terus sebut 3 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Okay. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Contohnya alhamdulillah, Allah Akbar, sama Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Jadi 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sini dah habis dah. Okay, so doktor buat sedikit calculation tu lah. Jadi saya buat sampai sini dah habis. Sekejap je. Okay. Dan saya ada pernah share benda ni dekat saya punya TikTok. Dan ada seorang imam baru ni, dia bagi feedback pada saya. Dia rasa lebih ringan. Dan bila jadi imam pun dia buat benda yang sama. Jadi saya rasa alhamdulillah ada orang follow kan benda tu kan. Sebab dia kata sebelum ni dia terpaksa ulang 2 kali. Macam mana tak cara sebelum ni, tapi dia terpaksa ulang, dia rasa macam lama ataupun berat benda tu kan. Jadi, dan ada seorang ustaz share, dia kata selepas kita solat, kalau kita tak ada masa, adakah kita nak spend masa untuk berdoa ataupun untuk berzikir? So pernah dengar tak perbezaan ni? Bersolat atau berzikir? Tak, berdoa atau berzikir? Yang saya pernah dengar, baca Quran atau berdoa. Lepas solat. Tak, maksudnya contoh Yusuf solat. Okay. Lepas tu tiba-tiba ada kerja urgent kan. Okay. Nak habiskan zikir, tak payah doa ataupun nak habiskan doa? Tak payah zikir. Saya rasa, saya tak tahulah ini doktor cerita. Okay. Saya rasa saya mengatakan orang yang zikir. Sebab orang yang berdoa tu, apa yang kalau kita doa, Allah akan bagi sebagai ganti untuk zikir tu. Sebenarnya ada. Okay, saya tak tahu. Tapi ada ustaz yang saya dengar share, tak tahu lepas ni kita boleh check. Dia kata ada banyak hadis yang spesifik berkenaan dengan zikir selepas solat. Tapi doa, wallahualam saya tak tahu lah. Tapi maksudnya ustaz sebut ada banyak hadis yang spesifik berkenaan kelebihan ni. Sebab doa tu kita boleh buat di mana sahaja. Dalam solat, selepas solat, macam mana. Tapi kalau kita tak ada masa, habiskan zikir tu dengan manfaat yang kita dapat tu sebenarnya besar. Paling bagus ialah doa selepas solat ni antara waktu yang bagus untuk kita berdoa kan. Tapi itu kefahaman baru yang saya dapat lah. So maksudnya satu. Maksudnya lepas habis solat, kalau memang tak ada masa, zikir je. Habiskan zikir. Okay. Paling bagus memanglah doa sekejap kan. Tapi zikir tu lagi penting.
Zikir tu lagi penting. Maksudnya kalau lah kata tak sempat pun bangun nak pergi buat kerja pun, zikir tu habiskan juga di perjalanan kita nak pergi buat kerja. Zikir selepas solat. Tapi saya hanya istiqamah zikir tu lah 33 tu. Ayat kursi selepas solat sebab apa? Mati masuk syurga. Yes. Oh, benda tu besar. Yang tu lain macam Ayat kursi selepas solat yang memisahkan antara kita dan syurga adalah kematian, satu. Jadi saya akan baca ayat kursi. Zikir tu dengan satu lagi saya duk istighfar ni. Allahumma anta rabbi ni. Kan kalau baca pagi petang masuk syurga kan. Okay. Tapi kadang-kadang takut lupa pagi dan petang. Jadi terus selepas solat tu sebab dia pendek. Jadi saya rasa benda tu 3 ni simple lah. Ayat kursi, zikir dengan saya duk istighfar. 3 je lah lepas solat kan. Bila kita dengar ni, kadang-kadang benda ni kita just psikologi je. Kita macam ni kita nak buat, kita rasa tak susah je kan. Betul. Dia main dengan benda tu. Contoh macam mungkin korang boleh, yang tengok pun boleh amalkan juga. Macam cara saya 10 dah ringan kan. Subhanallah 10, Alhamdulillah 10 dah ringan. Ringan. Tapi saya punya kepala tak nak ringankan lagi. So apa yang saya buat, saya guna 5 jari je kira. Okay. Saya cakap subhanallah dah 2 kali baru saya kira 1. Oh. So dalam rasa macam 5 je. Macam 5 je lah. Lebih kurang lah. Macam tu lah, lebih kurang. Kita nak main dengan kita punya mental kan, supaya dia tak rasa bebanan benda tu. So sangat-sangat interesting. Benda ni besar sebab dia bukan benda yang mudah, sebab dia berkaitan dengan hari yang kita buat kan. Betul. Tapi benda ni dia jadi susah sebab dia amal harian. Dia bukan sekali buat. betul. Macam kafi baca seminggu sekali. Tapi Betul. mana lagi susah, kafi seminggu sekali ke 10 awal 10 akhir hari-hari bagi doktor? Selawat 10 kali hari-hari dengan Bukan. Kafi, baca bacaan kafi seminggu sekali hari Jumaat lagi susah, ataupun baca 10 awal 10 akhir hari-hari? seminggu sekali lagi senang kot. Doktor rasa? Saya rasa lah. Sebab nak baca hari-hari ni, dia yalah, Dia intense kan? dia intense lah. Dia disiplin lah kan. Saya setuju. Saya pun rasa seminggu sekali lagi mudah. Tapi kelebihan dia sama ke? Tak silap saya untuk terlindung daripada Dajjal lah. Dajjal kan. Dajjal, final Dajjal. Doktor rasa Dajjal dah lama lagi ke doktor? Tak tahu lah. Tak tahu. Saya tak tahu. Ilmu-ilmu tu saya tak tahu. Tapi dah doktor tengok keadaan sekarang ni, doktor rasa kita dah tenat ke? Tapi dia ada fasa-fasa dia kan. Dia bukan Tak. tiba-tiba pump belajar turun. Tak. Tak, Dia ada maksud fasa-fasa dia. saya kita permulaan fasa tu. Tanda-tanda tu dah banyak. So doktor rasa tak lama ni? Tak lama tu Saya tu bukan so doktor cuba subjektif bertahu. pada umur. Subjektif pada umur. So doktor tengok keadaan dekat barat semua kan. So doktor rasa No comment lah. Tak tak tahu. komen Well, saya rasa tak lama dah. Nanti menggoreng mengapa pula kan. Saya rasa tak lama. Okay, so doktor cakap jangan share impian yang besar pada semua orang, especially pada orang yang takkan faham. Kenapa doktor? Sebab dia boleh merosakkan kita punya impian dan cita-cita. Dia punya analogi adalah KLCC, fasa dia tengah buat tu, dia tutup. Oh yeah? Dia tutup. Tak, no, bukannya sekadar KLCC. Kalau kita pergi mall, tiba-tiba dia tutup kan. Okay. Sebab dia tengah fasa renovation. Kenapa dia tutup? Interesting. Kenapa dia tutup? Bila dah siap cantik baru dia buka. Memang ada sebab kenapa dia tutup? Mesti lah. Safety. Lepas tu dia bergabuk. Bukanlah. Oh yelah, saya betul. tahu habuk tu semua tu. Maksudnya saya ingat kan sebab benda lain. Maksudnya bukan kalau saya jawab habuk kotor macam normal saya jawapan tu. Itu aja jawapan dia. Ya, maksudnya benda tu huduh lah. Maksudnya orang kata apa ni? Orang faham tak? Orang boleh Orang tak nak komplain. tengok. Kenapa buat macam ni? Kenapa buat macam ni? Faham tak? Bila dah siap cantik tu, cantik lah. Tapi sama lah macam kalau macam orang lelaki, macam saya, kalau saya masak, saya tak nak orang tengok saya masak. Sebab Okay. bila dah siap, okey lah. Dulu Alright. waktu belajar, saya belajar masak tu waktu belajar kan. Kadang-kadang kita potong bawang pun ikut dan je kan. Tak ikut SOP macam mana orang masak kan. Jadi kita nak bila dah siap makanan tu sedap, okey lah. Maksud saya adalah dalam fasa kita nak mengejar kita punya impian cita-cita. Kadang-kadang impian kita cita-cita ni besar, tapi dalam keadaan kita ni tengah huduh, tengah tak siap. Benda tak siap, memang huduh lah. Dan orang akan nampak, apa benda kau nak ni? Nampak tak? Jadi kata-kata daripada orang ni, kita akan dapat nasihat yang tidak diminta. Itu yang bahaya. Sebab orang tak boleh nak, tak semua orang boleh faham apa yang kita nak tu. Kadang-kadang apa yang kita nak tu terlalu besar, ataupun orang tak pernah capai benda tu, dia akan rasa, kau biar betul. Macam tu. Kan? Dan saya bagi satu contoh, Yusof. Contoh. Awak ada satu impian yang besar. Yusof nak capai satu benda, you bagi tahu. Tiba-tiba ada seorang kawan datang. Dia cakap, bagus lah kau teruskan lah kau punya. Tapi ustaz sebut apa, dia kata kadang-kadang rezeki kita ni tak sama dengan orang lain. Okay. Ayat tu betul tak? Betul. Tak salah. Kita pun buat kita punya business whatever kan. Lepas tu kita pun dah jatuh drop. Kita pun jumpa dia.
Kita pun jumpa dia balik. Dia pun, yelah dia kata support terus kan. Tapi balik kita termenung. Betul lah. Kadang-kadang rezeki kita tak sama dengan orang lain. In term benda tu, kadang-kadang kalau kontak yang tak betul, menyebabkan kita akan rasa apa? Wah, aku bukan tak ada rezeki lah buat benda ni. Aku memang, hidup aku memang bukan orang berniaga lah. Keturunan aku memang tak ada orang bisnes lah. Di konteks tu tak betul. Tapi kalau kita tanya pada orang yang betul, ataupun kita share story kita ataupun impact kita tu pada orang yang dah capai benda kita tak, dia akan sebut apa? Oh, apa yang kau buat ni sebenarnya simple. Benda ni memang proses dia. Dan kalau kau buat macam ni, kau akan dapat result macam ni. Kenapa kau dapat result macam ni? Sebab kau buat macam ni. Kau just betulkan ni, kau akan dapat. Tapi kalau kita pergi patah balik jumpa orang tak betul, dia akan sebut apa? Alah, dia kata rezeki ni tak sama semua orang. Dan kita kena tahu semua, kadang-kadang hidup kita ni Allah bagi kita jadi orang susah ni, tu yang terbaik untuk kita masuk syurga. Faham tak konteks tu? Benda tu tak salah. Tapi untuk orang yang baru nak memulakan bisnes, dia akan rasa macam pergi mampus lah bisnes ni kan. Faham tak? Jadi sebab tu saya dapat nasihat ni daripada saya punya guru. Masa proses saya nak cuba untuk belajar buat bisnes ni, dia kata kau jangan sesekali cerita benda ni melainkan kepada orang yang dah dapat benda yang kau nak cerita ni. Sebab kita tak nak nasihat-nasihat tu. Benda-benda especially kalau orang yang bagi nasihat kita tu orang-orang yang rapat, yang kita ada personal contact, dia akan memang kita akan koyak habis lah. Okay. Macam kau ni biar betul, kau nak income banyak ni, kau ingat orang kau boleh dapat macam tu lah ibarat dia kan. Yalah. Yang interesting saya dengar doktor cakap tadi, nasihat yang tak diminta memang sangat-sangat betul lah bila dengar. Memang banyak nasihat free ni banyak. Tapi macam berbalik kepada benda ni macam circle lah doktor circle lah, siapa yang kita bergaul sebab kalau kita bergaul dengan orang yang takkan faham cerita-cerita kita akan rasa makin sukar untuk capai lah kan cerita tu. Betul. Macam saya punya personal experience yang mana bila saya bergaul dengan orang yang jauh bagi saya lah, jauh lebih berjaya daripada saya, saya nampak dia macam point yang tadi doktor cakap tu lah, yang mana dia bagi kau kena buat macam ni. Dia bagi solution terus. Dia bukannya macam mempertikaikan, buatkan kita pun, kita dengar jam ni nak grow benda ni kan. Maksud benda ni boleh menarik kita ke bawah lagi. Sebab dia dah faham proses tu. Yes. Kadang-kadang bidang tak sama pun. Tapi like dia punya wisdom tu kadang-kadang ada membantu juga. Tu antara benda yang saya rasa interesting juga. Doktor still macam circle doktor macam mana? Macam doktor still bergaul ke dengan orang-orang yang tak sama cita-cita dengan doktor? Kawan-kawan. Tak, maksudnya like bergaul lah. Kawan tu macam kenalan mesti tersakan. Kenal. Betul. Bergaul. Bergaul lah. Masih bergaul lah. Tapi maksudnya, of course kita bila kita sibuk dengan kita punya kerja, masa kita tu kita akan banyak terhad lah dengan apa ni. Bukanlah maksud kita tak spend masa dengan orang lain, tak lah. Putuskan suatu rahim lah. Kita terhad masa, pemilihan masa tu lah Okay. Macam mana doktor, ini interesting bagi saya. Ada list soalan daripada video. Ada, kebanyakan soalan video. Okay. Cara doktor didik anak dan isteri tentang kewangan, doktor boleh share tak? Video tu saya tak sempat tengok, tapi saya nampak tajuk dia. Saya punya prinsip satu, apa yang saya ajar anak-anak saya adalah untuk dapat duit, kena put effort. Yes. Jadi benda tu tak mudah. Yelah, orang kata anak ni kita kena ajar dia jadi susah. Benda ni tak mudah tau, nak bagi anak kita ni susah. Sebagai seorang ayah, contoh anak minta mainan, kita tak bagi, dia bukan benda yang mudah. Melainkan memang orang yang lahir pada family susah kan banyak yang berjaya kan. Sebab hidup dia memang susah, memang dia tak ada option kan. Tapi kalau mak masa tu ada duit, adakah dia tak bagi? Dia bagi. Jadi kita nak didik anak kita ni susah supaya satu hari nanti dia jadi kuat, boleh berdikari apa semua kan. Dia tak benda yang mudah. Sebab kita ada kemampuan, anak minta mainan, of course lah kita tak bagi kemewahan, tapi kita nak didik tu bukan benda yang mudah. Jadi apa yang konsep atau prinsip saya ajar adalah, kau nak duit, kau kena put effort. Walaupun benda yang dibuat tu adalah menolong saya kat rumah semuanya, orang kata anak tolong nak pahala, takkan kau nak ajar anak tolong buat duit. Tapi itu cara saya nak didik dia untuk dia faham, nak dapat hasil kena put effort. Dia tolong satu benda dapat RM1. Jadi nak beli mainan dia dah pandai dah kumpul duit dia. Jadi walaupun duit dia ada contoh RM50 kan, dia beli mainan RM50, duit dia habis. Sebagai ayah kita rasa membazir kan, tapi itu educate untuk anak kita. Dia spend, dia kata habis. Jadi dia belajar, duit dah habis kalau spend banyak ni. Kena kumpul baru balik. Lambat nak kumpul baru balik. Dia faham proses tu masa dia kecil.
Itu prinsip yang saya ajar lah, macam mana nak faham tentang duit ni. Tapi yelah, pahala tu kita kena ajar jugalah. Kita kena fahamkan lah kefahaman untuk menolong parent ni dapat pahala kan. Tapi effort untuk dapat duit tu saya ajar daripada sekarang dah. Kalau isteri tu doktor, doktor cakap anak dan isteri. Anak kot, isteri lain lah. Oh, saya dan isteri anak. Oh, ni kita punya manager betul kan. Kalau orang biasa kan, dia nak tambah income kan, skill apa yang doktor akan suggest dia? Siapa-siapa yang tengah tengok Pertama, sales nak skill. money. Sales Sales skill. Pertama, sales Ya, sebab skill. doktor pun keluar pada kancah hutang-hutang tu semua daripada sales lah kan. Sebab dia, yelah, sales ni benda, duit datang daripada manusia, bukan datang daripada haiwan. Betul tak? Jadi manusia dengan manusia deal apa? Sales lah. Okay. Sales lah. Walaupun saya memang saya pun tak suka orang sales pada permulaan kan. Tapi saya faham Steve Jobs, apa yang dia buat? Dia buat sales. Kan dia pitching iPhone apa semua tu kan. Elon Musk ketika mana dia share dia punya produk-produk, dia buat sales. Maksudnya dia menceritakan kelima produk, dia closing. Walaupun dia businessman, dia adalah seorang salesman. Bila kita faham konteks kan. Jadi skill mahal. Sales ni adalah skill mahal. Nasihat saya kalau kata anak-anak muda yang baru habis belajar ataupun nak mencuburi mana-mana bidang, kalau ada rezeki untuk belajar tentang sales, cuburilah bidang tu. Memang sangat banyak benda yang you akan belajar. Dari situ you akan belajar leadership, PR, macam mana nak deal dengan orang, macam mana nak repo dengan orang, macam mana nak bina bisnes. Betul tak? Di sebalik apa saja bisnes akan ada orang sales. Akan ada orang sales kan. Whatever business. Jadi skill kalau awak tanya tu adalah sales dan knowledge lah sebenarnya. Sebab ada orang yang memang pandai buat sales, tapi kalau tak backup dengan knowledge, dia hanya berpusing di tempat yang sama lah. Knowledge untuk bina bisnes tu lah. Itu ilmu yang berbeza lah. Okay, doktor, soalan terakhir saya ada untuk doktor. Sebab saya tengok doktor share, doktor ada anak lelaki je semua, 4 orang. Betul, Alhamdulillah. Alhamdulillah. So selain tadi prinsip kewangan, tapi macam kalau kita nak besarkan anak lelaki ni doktor, apa nasihat doktor untuk prinsip untuk kita besarkan anak lelaki pada zaman sekarang? So bagi saya, dia membesarkan anak ni dalam zaman yang berbeza. Saya dan Ali tak silap saya yang bagi tahu, kalau kita besarkan anak, kita besarkan dia daripada zaman dia sendiri, berdasarkan zaman yang dia besarkan. So maksudnya kita as a parent, kebanyakan kefahaman kita adalah kita selalu dengar kalau parent zaman dulu, parent zaman sekarang dia akan besarkan anak dia berdasarkan macam mana dia dibesarkan. Tapi zaman tak sama. Betul. Lagi-lagi sekarang zaman teknologi kan. Betul. So kalau macam doktor boleh bercakap dengan yang parent dari segi dia anak lelaki, sebab doktor ada anak lelaki ramai. So apa antara nasihat yang doktor boleh bagi? Saya tak pandai sangat bab ni, tapi saya share apa yang saya buat adalah, sebagai seorang parent, benda yang susah untuk kita buat dengan anak kita adalah, pertama kita kena tegas. Tu pun agak susah sekarang kan, tegas. Tapi benda yang lagi susah adalah kita nak jadi dia punya kawan. Nak jadi kawan ni agak susah. Sebab kalau kita parent yang tegas semata-mata, anak kita tak menjadi kawan anak kita, dia nak share whatever problem, dia akan pergi kepada orang luar. Itu akan jadi masalah. Dia nak tanya benda yang pelik-pelik. Kalau contoh dia tanya soalan kan, kita marah dia ke, ataupun dia tanya soalan yang pelik-pelik, kita tak nak jawab, ataupun kita cuba excuse, ataupun kita marah dia. Dari mana abang dengar perkataan ni? Contoh kan. Kita marah dia, last kali dia buat satu kesimpulan. Nak dapat jawapan ni, sama ada dia cari kat internet atau cari kat orang luar. Tu masalah besar. Jadi dengan anak saya bagi contoh game saya yang ajar dia. Okay. Jadi kalau lawan game saya menang lah. Okay. Cuma Roblox ni saya cuba untuk terlalu Roblox. complicated sangat lah Roblox kan. Tapi kalau game lain tu saya boleh lawan lah. Walaupun saya tak ada masa yang banyak untuk spend masa dengan orang. Tapi game tu permulaan saya yang ajar. Dan saya memang bagi anak saya main game, tapi kita nak kena monitor lah. Maksudnya kalau kita tak jadi kawan, anak kita akan datang kat kita dua benda je. Satu, ketika mana dia lapar. Kedua adalah ketika mana dia tak ada duit. Tapi dia nak main, dia akan faham bapak, kawan nak main kawan. Bukan nak main dengan bapak, tak. Nak bergusti, nak apa semua, tak, itu dengan kawan. Dengan bapak ni lapang dengan duit. Itu masalah besar dalam dunia sekarang ni. Sebab anak kita explore sangat banyak benda, dan kita tak boleh nak rasa kalau kita tak bagi dia gadget tu, dia selamat tak. Dia akan cari gadget di tempat luar. Itu masalah yang lagi besar. Contoh kita tak ada TV, tak ada iPad, tak ada apa kat rumah langsung kan, tak ada laptop apa semua kan. Kita rasa anak kita selamat daripada fitnah akhir zaman. Jangan, kita tak tahu dia buat benda tu kat luar. Dia cari gadget tu dekat kawan-kawan dia.
satu masa nanti lebih bahaya berbanding dengan kita ajar dia dan kita kontrol dan kita ajar dia apa asas untuk deal dengan teknologi. Itu yang paling penting. Nak deal dengan teknologi, nak tengok YouTube macam mana, nak main game macam mana, nak deal dengan ni. Tapi saya pun tak pandai juga, masih belajar. Banyak benda yang anak-anak saya pun masih kecil kan. Yusuf dah jadi seorang ayah ataupun tak beberapa lama lagi lah. So welcome. Laki. Tu dia parentship. Laki lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia rasa umur berapa boleh start gadget? Saya tak bagi personal gadget lah. Saya tak bagi personal gadget. Tapi gadget ada kat rumah. I see access tu like bila ke? Allah alam. Saya tak boleh nak jawab soalan tu specifically. Saya tak boleh nak jawab. Tak, berapa umur apa yang terlalu awal? Pun tak boleh tak pasti. Maksud saya dari sisi terlalu awal tu berapa? Tak pasti lah. Saya tak tahu nak jawab soalan tu. Tapi maksudnya anak-anak saya masih kecil ni pun saya bagi gadget tapi kontrol lah. Sebab kita boleh tengok anak kita kalau dia dah addict dengan gadget, dia akan jadi tantrum, dia tak boleh nak buat apa. Saya ada borak dengan kakak saya. Sebab dia dah ada anak. Dia cakap apa yang dia perasan lah. Pattern. Bila bagi gadget ni, perangai terus akan berubah. Betul. So tu yang betul lah. Dia terus emo. Dia tak jadi rasional lah. Tapi bila kita simpan gadget lah setempoh masa, dia kreatif je, boleh je main dengan ni kan. Tapi maksudnya macam ni saya tak nak dia termiss dengan zaman dengan kawan-kawan dia. Maksudnya kawan-kawan dia faham tentang YouTube dan game, dia termiss terus. Saya tak nak fasa tu. Tapi saya ajar, saya guide. Maksudnya kartun ni tak bagus sebab apa? Kenapa nak spend masa, tak boleh spend masa terlalu lama dengan gadget sebab apa? Biar dia faham sebab tu. Sebab tu lagi penting. Dia faham supaya thought process dia tu dia boleh berfikir. Macam contoh anak kita tanya, kenapa kapal terbang warna putih? Kita kalau bodoh kita jawab sebab tak warna hitam. Ataupun suka hati lah dia orang nak cat warna putih. Sebenarnya ada scientific reason kenapa kan. Oh ya? Yeah? Jadi itu saya belajar daripada buku-buku Mak Saleh kan. Kalau budak-budak kalau kita tengok Mak Saleh kalau anak-anak tanya ni, dia layan macam budak tu dah besar tau. Contoh, kenapa spek ni kalau lepas jatuh? Kalau kita kata sebab jatuh sebab dia tak naik contoh kan. Tapi kita ajar tentang gravity, kita sebut walaupun budak tu tak boleh nak brain lagi pada ketiga tu, tapi kita ajar dia menjadi seorang yang mature dan matang. Dan sebenarnya budak ni cerdik sebenarnya. Walaupun bodoh-bodoh dia dengar, tapi dia proses. Lepas tu dia boleh Google, dia boleh belajar. Nak ajar kalau dia tak tahu apa-apa, Google, baca. Itu semua thought process yang kita boleh ajar walaupun anak kita masih kecil. Dan kita kena ajar dia, melayan dia sebagai seorang yang mature dan matang. Ataupun seorang dewasa. Dia akan lagi cepat untuk belajar benda-benda baru. Kita jangan membudak-budakkan dia ataupun jawab dengan soalan-soalan yang bodoh. Kita yang membodohkan anak kita tanpa kita sedar. I see. Okay. Yang masuk tajuk anak-anak pula. Okay doktor, terima kasih so much. So thank you so much. Saya impressed dengan anak muda Yusof. Tahniah apa yang you buat. Saya enjoy tengok you terlibat dengan dunia ni. Dan yelah, saya tak pernah jumpa lah orang macam awak. Maksudnya macam mana tu doktor? Saya boleh nak tanya doktor ada beberapa soalan tak? Maksudnya saya tak pernah jumpa orang nak jadi podcaster. Oh, itu benda yang main belum kata, maksudnya ada macam tu dunia macam tu Kadang orang tanya saya, bocor dah straw ni. Orang tanya saya apa doktor? Dia tanya, macam mana kau buat podcast? Lepas tu macam orang semua video blow up podcast kau. Orang tanya. Tak serius orang tanya. Sebab banyak je podcast lain. Banyak betul. Tapi kita tak tahu kewujudan ni sebab dia tak keluar FYP. Betul. Tak tahu terus tu. Tak tahu terus. Betul. Ataupun pernah nampak satu, lepas tu tak keluar dah sampai bila. Contoh kan, sampai sekarang. Tapi orang tak tahu, saya sendiri sebelum saya buat podcast, saya tengok podcast daripada umur saya rasa 17. 16-17 saya dah dengar podcast. Saya keluar daripada dunia penjara murni dulu. Saya panggil penjara murni lah kan. Zaman belajar dulu, saya mana dengar podcast. Dulu saya kerja rider, saya kerja Goget. Goget ni tahu Goget? Aplikasi kerja part time tapi ada kerja delivery juga. Ada Nizam PKP lah. Tapi sekarang ada lagi app tu Goget. Siapa nak kerja part time bila pergi tengok app tu. So basically Goget tu tempat saya kumpul modal first beli phone untuk buat content lah. So masa saya kerja freelance lah, macam-macam kerja lah. And salah satu kerja yang banyak dalam tu juga is delivery. Dulu saya kerja delivery, saya pakai AirPods dengan podcast. So saya dalam podcast ni dah lama, tapi saya tak hasil dengan podcast je. Saya consume. So
So proses tu sebenarnya instant. lama lah. Orang Proses instant. Tapi time tu bukannya plan saya, aku nak buat podcast satu hari nanti. Okay. Just consume and dengar input sampailah satu hari tu saya macam terfikir, asal aku tak buat podcast lah. Masa tu dah ada 2 channel YouTube lah. Tapi sebab macam saya buat channel first pasal fitness tu sebab saya memang buat fitness. Saya pergi gym semua kan. Lepas tu saya fikir, asal aku tak buat podcast. Lepas tu saya cakap dengan isteri saya rasa nak buat podcast lah. Buat lah. Cakap, kita Oh, as simple as that lah. simple as that. Pergi Shopee beli mic, beli apa, masa tu tak ada lagi professional sangat. Kamera memang dah ada lah. Lepas tu start dengan phone ni dulu. Satu phone, satu ni. Mulalah perjalanan. Baru lagi saya tengok, tadi pagi saya buka saya punya account, saya tengok episod pertama 10 bulan lepas. Baru lagi. Baru lagi. And sampai bila kita akan buat podcast semua tak tahu. Tapi Alhamdulillah lah successful lah. Yelah, dalam skala sekarang kita successful lah Pasal yang kecil. Okay, Alhamdulillah. So dia podcaster ni adalah education lah sebenarnya, betul tak? Tu saya tanya doktor. Entertainment dan education lah, betul tak? Depends on niche lah. Ada je podcast yang membawang pasal orang. Itu antara benda yang saya cuba elakkan lah. Sebab kalau nak go big betul, saya senang je. Gosip kontroversi kan. Kontroversi bukan tak ada masalah sangat. Gosip maksudnya mengumpat fitnah, boleh je. Senang lah viral je. Ada je kat Malaysia yang macam tu kan. Betul. Tapi itu bukan yang saya consume dan itu bukan cuba saya hasilkan. Kalau kontroversi saya yang berlaku dekat social media pun bukan cakap pasal orang. Selalunya is berbeza pendapat. Betul. Kebanyakannya lah. Ataupun salah faham. Berbeza pendapat. Lepas tu salah faham. Betul. Tak ada yang macam dari segi yang pertama tadi itulah. Tapi doktor cakap educator hari tu. Yes. Apa doktor masukkan sebenarnya? Kita ada dunia content creator, orang yang buat content. Orang yang buat content ni, yes, kita appear kat social media, pada akhirnya boleh make money. Tapi saya nampak tanggungjawab educator ni besar. Sebab budak-budak sekarang, cita-cita dia nak jadi YouTuber. Anak-anak saya nak jadi YouTuber. Ya? Yeah. Dia tengok Mak Saleh punya YouTube kan. Buat apa ni, Mr. Beast apa semua kan. Buat sekali content dia buat macam-macam benda kan. Kaya raya, lepas tu dia buat apa charity semua kan. Jadi saya faham satu benda. As a content creator, dia ada satu tanggungjawab yang mana dia akan menjadi ikutan orang tau. Ikutan generasi bawah kita. Contoh bukan one day lah, Yusof pun dah jadi somebody sekarang ni. Yang mana Yusof tak perasan you dah ada fan. You dah ada fan yang follow Yusof daripada awal, buat whatever kan. Jadi benda tu, apa yang kita buat tu sebenarnya akan reflect pada apa hasil pada akhirnya kita nanti kan. Jadi kalau content creator boleh set dalam otak dia bukan sekadar buat content menghiburkan, tapi dia adalah sebenarnya educate. Sebab dia hasilkan benda untuk orang consume. Educate. Dan banyak manfaat yang saya dapat pun daripada YouTube. Daripada dulu kita belajar business whatever kan daripada YouTube kan. Jadi educator tu word yang boleh kena dengan podcaster ataupun content creator yang saya nampak. Dengan word educator tu kita akan masuk sebenarnya education sebenarnya. Kan? Dunia social media ni adalah satu ruang yang lebih luas untuk kita educate orang. Macam apa yang you buat lah. Jumpa orang bertanya soalan, buat duit. Enjoy. You pun belajar, betul tak? Betul. You pun share ilmu pada orang. Jadi educator. Hari tu saya ada bagi talk dekat Aziz Walter punya event. Lepas tu saya share benda ni lah. Orang tanya, kenapa buat podcast? Okay. Lepas tu saya cakap kan, benda ni, bila saya buat podcast, saya ambil route apa doktor? Saya ambil route yang saya sedar diri lah bagi saya. Saya tahu yang saya ni tak ada banyak input pun. Sangat lah. Setakat lah dari segi bidang saya, mungkinlah kita boleh cerita sikit kan. Kalau dari segi fitness ke, dari segi Quran ke. Tapi tak banyak pun. And bagi saya lah. Tak banyak pun you punya follower, not bad. Bukan maksudnya input nak sampaikan. Bukan dari segi follower. Faham. So saya tak banyak input. Jadinya, apa kata kalau saya panggil orang-orang ni untuk bagi input, Angkat dia. untuk bagi orang-orang yang saya rasa ada good input, bagi dia sampaikan something yang mana saya pun belajar. Daripada saya semua belajar, kita semua belajar. Dan manfaat pun boleh. Kita semua belajar sama-sama. Yes. Memanglah setiap katakan 5 orang dengar satu ayat, tak semestinya 5 orang faham benda yang sama. Betul, setuju. Kan? Betul. Tapi at least insyaAllah ada manfaat lah. Yes. Kan? Ada manfaat insyaAllah.
So podcaster and educator lah. So Dr. Azallah pun boleh buat podcast. Tak ada jawab lagi lah. Okay, terima kasih. Thank you so much Zof. Thank you, Alhamdulillah. Dr. So guys, macam biasa komen kat bawah siapa yang korang nak tengok next podcast, dan juga komen apa soalan. InsyaAllah jumpa kat episod akan datang. Assalamualaikum.